Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan RTM untuk rancangan Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih juga kepada rakan-rakan penyampai berita bermula seawal jam 7 pagi sehinggalah Kanta 744 sebentar tadi. Jadi kami pada kali ini mengambil alih tugas untuk menyampaikan berita kepada anda dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia untuk edisi 14 Disember 2023 bersama saya Ridwan Mustafa dan juga Syuaida. Kami berdua akan bersama dengan anda seperti biasalah ya, 8 hingga 10 pagi. Jadi anda perlu ikuti hari ini. Sebenarnya ada banyak topik menarik terutamanya untuk wanita di luar sana juga. Kita ada topik khas untuk anda. Tapi macam biasalah, kita nak ke Instagram berita RTM. Kita ke Instagram berita RTM untuk sampaikan kepada anda sedikit perkembangan mengenai berita. Dan pastinya 2 hari lepas kita menyaksikan rombakan Kabinet baru dan juga kata Perdana Menteri tiada bulan madu kepada ada 4 wajah baru dan juga 5 individu yang dikembalikan semula dalam Kabinet, yang mana Perdana Menteri mahukan Kabinet Kerajaan Madani baharu bergerak dengan lebih pantas dan juga proaktif. Jadi menerusi hantaran Facebook, Perdana Menteri berkata beliau menuntut agar masalah rakyat dapat diselesaikan segera. Ini termasuk menoktahkan kemiskinan tega, menguasai bidang-bidang penting, memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin kemakmuran negara. Jadi katanya juga tiada tempoh berbulan madu buat mana-mana anggota Kabinet. Sebaliknya, Perdana Menteri menuntut hasil untuk kerajaan yang dibentuk pada kali ini. Barangkali tahap efisiensi itu boleh dipertingkatkan kerana ada beberapa kementerian yang dipecahkan untuk memastikan agar setiap masalah yang diadukan oleh rakyat terutamanya dapat diselesaikan dengan kadar segera. Contohnya Kementerian Komunikasi dan juga Kementerian Digital sudah pun dipecahkan. Jadi masalah internet tu tidak lagi di bawah kementerian yang sama. InsyaAllah selepas ini kita akan sama-sama merasai nikmatnya. Ia juga diterajui oleh Muhammad Gobind Singh Dio, di mana kita sudah tahu bagaimana portfolio yang Muhammad sebelum ini kukuh untuk menjalani ataupun melalui memegang portfolio tersebut. Jadi sama-sama kita nantikan. Ya, dan juga topik ini juga kita akan bawakan seorang pakar untuk kita menganalisis rombakan kabinet ini. Okey, kita beralih kepada berita seterusnya, sedikit perkembangan mengenai berita duka yang telah pun kita terima beberapa hari lepas, kes adik Zain Ryan. Sedikit perkembangannya yang mana polis telah menemukan beberapa bahan bukti dalam pemeriksaan kali kedua di lokasi. Jadi memasuki hari ke-7 siasatan kes pembunuhan adik Zain Ryan Abdul Matin, polis menemukan beberapa lagi barang bukti hasil pemeriksaan kali kedua yang dilakukan dari rumah ke rumah di Blok R Apartmen Idaman Damansara pada malam tadi. Bagaimanapun pihak polis tidak mendedahkan perincian lanjut apakah objek ataupun barang yang ditemui sebab barangkali tidak mahu menimbulkan sebarang spekulasi. Beberapa hari lepas ada juga berita baik yang menunjukkan ada sedikit petunjuk, ada rakaman daripada kamera litar tertutup CCTV yang menunjukkan adik Zain Ryan masih lagi hidup pada ketika itu. Ini pula beberapa hari kemudian ada jumpa barang tapi tidak diberikan perinciannya apakah barang tersebut. Walau bagaimanapun siasatan sedang dijalankan, kita sebagai masyarakat tidak perlu menimbulkan sebarang spekulasi untuk menjaga sensitiviti keluarga, terutamanya ibu bapa adik Zain Ryan yang pastinya sekarang ini berada dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Ya, dan pastinya kami di Berita RTM sentiasa akan membawakan perkembangan kes ini dari semasa ke semasa. Kita beralih ke berita seterusnya. Hujung tahun ini mungkin kita nak set satu gol baru ataupun objektif baru untuk tahun 2024. Kita mulakan dahulu dengan pemeriksaan kesihatan. Ini pemeriksaan kesihatan percuma untuk pencarum perkeso bermula 16 Mei 2023 sehingga 31 Disember, yang mana programnya adalah bernama Program Saringan Kesihatan HSP 3.0. Jadi antara ujian yang boleh dilakukan untuk program ini adalah full blood count FBC, HbA1c, fasting lipid profile, renal profile, liver function test, tumor marker CEA and AFP, urine, pap smear untuk wanita dan juga mammogram untuk wanita. Kriteria kelayakan di sini adalah warga negara Malaysia mestilah berumur antara 40 hingga 59 tahun. Jadi take note ya, 40 hingga 59 tahun, merupakan pencarung aktif perkeso di bawah skim kelihatan, sekurang-kurangnya mempunyai satu caruman terkini dalam setahun semasa, mempunyai sekurang-kurangnya 12 bulan caruman di bawah skim kelihatan. Okey,
Keilatan. Keilatan itu untuk ialah bantuan untuk mereka isteri yang mungkin sudah ditinggalkan oleh suami sebabkan oleh kematian dan sebagainya. Jadi itu antara fungsilah orang kata keilatan tersebut. Jadi akan habis 31 Disember ini. Jadi kita baki dalam berapa? 2 minggu lagi? Berapa hari lagi? 2 minggu. Plus minus 2 minggu. Hari ini 14, jadi ada 2 hari lagi, 16 hingga 31 Disember. 2 minggu. Ya, boleh pergi ke berita RTM. Boleh scan QR code ni untuk mendapatkan maklumat lanjut ataupun anda boleh pergi ke Instagram kami lah untuk mendapatkan perincian butiran reka anda layak untuk menyertai program saringan kesihatan HSP 3.0. Okey, berita seterusnya untuk anda semua. Sedikit perkembangan hujan ataupun cuaca di negeri Pantai Timur yang mana amaran jangkaan hujan berterusan di 3 negeri hingga esok. Jadi amaran jangkaan hujan berterusan dikeluarkan di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang hingga esok. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam satu kenyataan berkata, di Kelantan ia melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baharu, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Kerai. Di Pahang pula, kawasan terlibat adalah Kuantan, Pekan, Rompin selain seluruh kawasan negeri Terengganu. Jadi mungkin sedikit kalau di negeri Terengganu ataupun kawasan-kawasan yang disebutkan tadi, kalau anda berada di pesisir pantai, pastikan jaga anak-anak anda jangan bermain di tepi pantai kerana pada waktu ini ombak sangat kuat, boleh memakan diri. Ya, betul. Ridwan tahulah dia daripada Terengganu kan? Saya baru balik saja daripada Terengganu, memang ombak yang kuat, angin yang cukup kuat. Jadi cukup bahayalah untuk anak-anak bermain di tepi pantai pada ketika ini. Okey, ada satu perkongsian terakhir kita nak kongsi berkenaan harga runcit petroleum untuk bagi tempoh 14 hingga 20 Disember. Untuk ketiga-tiga minyak iaitu RON 97, RON 95 dan juga diesel harganya tidak berubah. Jadi seperti kami paparkan sekarang ini, itulah harga yang terkini untuk ketiga-tiga jenis minyak untuk 14 hingga 20 Disember 2023. RON 95 masih lagi kekal RM2.05. Okey, itu sedikit perkembangan berita dapat kami kongsikan kepada anda, perkembangan berita dalam dan juga luar negara juga kami akan bawakan kepada anda. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Kejohanan Hoki Piala Dunia Remaja Lelaki 2023. Saingan semakin sengit dalam mendominasi kedudukan terbaik di antara pasukan. Khamis 14 Disember, Argentina bertemu Belanda 8.45 pagi. Australia bertemu Pakistan 11 pagi. Jerman bertemu India 5.45 petang. Serta Perancis bertemu Spanyol 8.15 malam di saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Selamat pagi, Cik. Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timas kiran. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik.
Baiklah, kita akan berkongsi siaran ini bersama dengan rakan kami di Nasional FM, 3 Suara di sana. Kita nak bersama dengan 3 suara itu Nazri, Dia dan juga Sonic. Kali ini mereka nak kongsikan satu inisiatif daripada UTM di Melaka. Apakah ia? Silakan 3 Suara. Okey, baik. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami di Nasional FM 3 Suara. Saya Diana Wan. Dan pastinya saya Sonic Hussein. Saya Nazri di sini. Ya, betul. Jadi terima kasih kepada rakan kita Syuhaida dan juga Ridwan. Yang sangat segak pakaian batik. Baju batiknya pada hari ini sangat cantik tau. Betul. Ridwan orang Terengganu. Syu pula orang Kajang. Dan sebenarnya kita nak ucapkan tahniah juga kepada seluruh tim Selamat Pagi Malaysia atas peluncuran logo yang ke-40. Tahniah. Okey, baik. Jadi sambil itu juga ya. Jadi pada hari ini kita 3 Suara Nasional FM juga nak kongsikan sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat hebat ni. Okey. Ini berkenaan dengan Smart Hydrobike Inisiatif UTM. Kekal kebersihan Sungai Melaka. Okey, ya, betul lah. Tentang basikal air ataupun Smart Hydrobike. Anda boleh tengok visualnya. Okey, yang mana satu inisiatif yang terhasil antara kerjasama Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM dan Perbadanan Kemajuan Sungai dan Pantai Melaka sendiri, dan ini adalah sebahagian daripada usaha berterusan untuk nak jaga kebersihan Sungai Melaka, khususnya Tahun Melawat Melaka 2024. Dan untuk makluman semuanya, Smart Hydrobike ini direka dan dilengkapi dengan pukat yang memerangkap sampah terapung di permukaan air ketika penunggang basikal mengayuh di sepanjang permukaan air. Jadi boleh terus saja menonton live juga di Facebook rasmi Nasional FM. Okey, dan produk Smart Hydrobike ini adalah rekaan pensyarah dan juga pelajar Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM dan yang dikatakan seberat 22 kg, mengambil masa selama 2 bulan untuk menyiapkan secara totalnya. Cantiknya. Kalau tengok rangka dia tu kan, yang ini tengah buat sekarang ni dibuat daripada alloy aluminium, dilengkapi dengan pedal kayuhan dan juga kipas, dengan sistem kawalan arah yang stabil dan mudah untuk dikawal, diselenggara dan sebagainya lah. Dan selain itu, basikal itu juga ia dipasang dengan alat pengesan untuk mengambil bacaan suhu, kelembapan dan parameter selain peranti mengesan lokasi basikal. Dan produk ini bukan saja bagi kegunaan pembersihan sungai, malah ianya juga berpotensi untuk digunakan untuk beriadah menelusuri sepanjang Sungai Melaka. Jadi memang bersesuaian sangatlah tahun depan, Tahun Melawat Melaka. Betul. Lepas tu insya-Allah dalam perancangan, masya-Allah, kita doakan menjadi dan berjaya. Insya-Allah. 3 Suara di Melaka. Nazri ni memang tahu. Awak memang selalu dia begini dahulu keluar Nazri. dari barisan awal tu Nazri. Dia macam ni. 3 suara di mana? Di Melaka. Tadi rasa lain. Jadi jangan lupa untuk terus saja bersama dengan 3 Suara yang pastinya akan ke udara 4 jam. Ya, 1 Januari InsyaAllah 2024. Nasib baik. Itulah. Jadi lagi awak nak cakap apa Nazri? Jadi kalau orang Melaka jangan lupa untuk bersama kami dan nanti kita akan cuba untuk menaiki basikal ini menyusuri Sungai Melaka. InsyaAllah. Kalau ada saya macam saya tengah berfikir saya tak boleh berenang. Okey, baik. Tapi kita akan usaha sebab kita boleh lakukan dengan usaha kita sebenarnya. Dan sebenarnya kita tidak bersiaran 3 Suara sahaja. InsyaAllah tim Selamat Pagi Malaysia juga kabarnya akan bersiaran juga bersama-sama di Melaka juga insyaAllah. Tunggu perancangannya nanti. Maksudnya nanti kita akan bersama dengan pengacara Selamat Pagi Malaysia lah. Wow, insyaAllah. Jadi kita akan popular, kita akan meletup jugalah. InsyaAllah. Amin. Amin lah. Kita bawa nama dan juga produk RTM. InsyaAllah. Kita terus perkenalkan dan sebar luaskan lagi tentang betapa hebatnya jabatan penyiaran kita ni kan. Angkasa Puri Kota Media ni. RTM insyaAllah akan terus kekal relevan. Semestinya 40 tahun Selamat Pagi Malaysia. Wow, sangat luar biasa. 40 lokasi insyaAllah lah. Okey. Baik, sekian sahaja perkongsian daripada kita 3 Suara lah. Baik. Kita nak pass kepada siapa ni? Kita nak bersama dengan Ridwan. Siapa mesej awak dia? Terima kasih kepada Kak Diana dan juga penerbitnya Nur Hafiza. Hai, penerbit semua sama bertugas semuanya. Terima kasih. Bukan, penerbitnya ialah Faiz Syauqi. Faiz Syauqi. Faiz Syauqi penerbitnya. Dia ni memang kan. Fiza penerbit kita.
Okey, Fiza penerbit kami dan juga kita akan terus saja bersama dengan si handsome ni. Okey. Ridwan. Ridwan. Di Selamat Pagi Malaysia. Yang lain terus kekal bersama 3 Suara Nasional Pagi. Nasional Pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Terima kasih banyak Sonic, Dia dan juga Nazri. Betul. Terima kasih juga kepada anda semua yang orang kata aware dengan SPM 40 tahun dan SPM pada 40 tahun pada 1 Januari juga kami juga akan berada di Melaka, salah satu lokasi di sepanjang tahun 2024 kami rancang untuk berada di 40 lokasi berbeza sempena dengan SPM 40 tahun. Jadi ada mungkin pengisiannya berubah, kontennya berubah. Jadi anda perlu tonton SPM pada tahun 2024 nanti. Baiklah, di studio pada kali ini seperti biasa kita akan bawakan kepada anda semua berkenaan dengan ini slot komentar at SPM. Kita nak dapatkan sedikit pandangan daripada pakar berkenaan dengan rombakan kabinet tingkat kecekapan pentadbiran negara. Saya sangat bersahati sekali lagi. Saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, iaitu penganalisis sosiopolitik Universiti Malaya. Selamat datang, selamat pagi Malaysia, Doktor. Baiklah Doktor, selepas setahun pentadbiran kerajaan Malaysia Madani, kita ada satu penggal 5 tahun. Dan ini setahun. Adakah tindakan yang tepat rombakan kabinet berlaku pada sekarang? Okey. Terima kasih Ridwan. Kita kena analogikan sebagai sebuah organisasi. Mana-mana organisasi kecil, sederhana dan besar, pasti mereka mempunyai rancangan jangka panjang, sederhana dan pendek. Dan pada masa yang sama, untuk memastikan sesebuah organisasi itu berjaya, mereka perlu melihat pasukan mereka. Jadi pada masa sama mereka perlu menilai ketua pasukan, timbalan pasukan, ahli pasukan untuk dinilai sejauh mana kesesuaian, sejauh mana relevan. Sebab itu dalam konteks ini, dalam pembentukan rombakan kabinet dalam kerajaan Madani, kita dapat lihat ada yang digugurkan, ada yang ditambah, ada digantikan dengan muka baru, ada digantikan dengan muka lama. Jadi saya kira semuanya berdasarkan penilaian. Kita lihat di segi Menteri Kewangan kedua, kita lihat kemasukan penyertaan daripada tokoh korporat yang dikenali untuk membantu mengukuhkan lagi kedudukan kerajaan, khususnya di segi kewangan dan juga isu ekonomi rakyat. Dan kita lihat ada yang digugurkan mungkin pada pandangan penilaian Perdana Menteri, ia perlu digugurkan, digantikan dengan pihak yang lain. Dan ada juga dipindahkan ke portfolio kementerian lain untuk melihat kesesuaian dan juga diberikan tugas yang barangkali lebih mencabar lagi, yang sesuatu yang semuanya kuasa balik kepada pada menteri. Dan kita lihat juga terdapat juga mereka yang sudah dulu tidak berada dalam kabinet, sekarang ni tak ada, kemudian diambil balik. Kita lihat saudara Gobi, Joe Gani misalnya dibawa untuk mengukuhkan lagi organisasi ataupun kabinet ini. Ya, ada juga kementerian yang dipecahkan, Kementerian Komunikasi dan Digital dipecahkan kepada 2, bahagian alam sekitar juga dipecahkan kepada 2 dan juga Kementerian Wilayah diwujudnya kembali Kementerian Wilayah. Apa rasionalnya kalau kita dapat kupas secara lebih dalam pecahan kementerian ini dan kembalinya Kementerian Wilayah ini? Okey, kalau kita lihat dalam konteks Kementerian Komunikasi misalnya, kita tujuan pasti ada rasional untuk melihat di segi fokus kerjanya. Misalnya ialah untuk mengukuhkan, meningkatkan pembangunan ekonomi digital. Sebab komunikasi biasa dan komunikasi digital itu berbeza. Dan terdapat juga di bahagian kementerian lain misalnya, ada My Digital misalnya di bawah Kementerian Ekonomi. Manakala bagi sektor startup, kita ada startup ini, kita ada di bawah MOSTI. Begitu juga di bawah Scale Up yang di bawah Kementerian MDEC ni. Saya kira ia perlu diselaraskan dan perlu dikawal selia untuk memastikan ada fokus dan ada yang mereka yang berpengetahuan dari segi undang-undang khususnya. Dan kita tahu Gobin misalnya merupakan latar belakang beliau ialah undang-undang. Jadi untuk kawal selia, untuk memastikan aspek undang-undang mengenai digital merupakan ekonomi masa depan negara diberikan perhatian dan lebih terfokus. Manakala
kira untuk komunikasi yang dilihat yang kelaziman RTM, Jcom, saya kira di bawah YB Fahmi. Itulah fokus, maksud saya untuk fokus supaya lebih tersasar matlamatnya, lebih mensasarkan matlamat sebenar. Sama juga dengan jawatan Menteri Perolehan Tenaga. Diberikan kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah. Sebab kita tahu Sarawak merupakan negeri yang mengetahui perahaian kuasa pelbagai biodiesel apa sekali, ekonomi baru, ekonomi hijau, dan inilah saya kira Perdana Menteri melihat ke arah tersebut. Sama juga dengan portfolio Menteri Ahli Ehwal Sabah Sarawak diberikan juga kepada Datuk Seri Fadilah sebab fokus kepada isu MA63, kita nanti ada isu persepadanan semula dan sebagainya. Jadi saya kira ia orang kata disesuaikan semula, disejajarkan semula untuk memastikan keberkesanan yang lebih. Dan saya kira ada beberapa perkara yang perlu dilihat, beberapa kementerian supaya lebih dilihat lebih bermanfaat, lebih daripada cost center kepada profit center, supaya banyak perkara yang boleh memberikan impak keuntungan yang baik kepada rakyat. Tak semestinya bentuk kewangan, tapi dalam bentuk modal insan, kepakaran dan sebagainya. Mesej utama yang disampaikan oleh Perdana Menteri ketika mesyuarat pertama kali kabinet ini adalah untuk menyelesaikan masalah rakyat, isu takbir urus dan sebagainya. Itu adalah signal yang ingin disampaikan oleh kerajaan kepada rakyat. Namun mungkin ada juga yang berpendapat bahawa ini merupakan salah satu langkah untuk mengukuhkan parti-parti dalam gabungan kerajaan itu sendiri. Pandangan doktor macam mana? Saya kira terdapat 3 dalam 1 pelaksanaan satu untuk menguatkan kerajaan, untuk memastikan kesejayaran kedudukan kuasa struktur dalam parti, dan yang pentingnya untuk memberikan impak yang lebih baik kepada rakyat. Jadi apapun yang ditekankan oleh Perdana Menteri ialah untuk memastikan keberkesanan kabinet ini memberikan impak yang lebih baik dari sebelum ini. Sebab kita kira dalam tahun 2024 suasana lebih mencabar, suasana politik yang tak menentu, suasana ekonomi serantau pun masih kurang menentu, dan kita perlukan kestabilan politik. Saya kira rombakan kabinet ini walaupun tidak mampu memuaskan semua pihak, tapi itu yang terbaik yang dirasakan Perdana Menteri untuk membawa negara ke arah yang lebih utuh. Bagaimana dari aspek keyakinan pelabur asing apabila berlakunya rombakan ini? Kita lihat rombakan kabinet tersebut yang melibatkan pelantikan ataupun pembinaan portfolio Menteri Kewangan kedua yang merupakan latar belakang korporat, yang juga bekas ataupun mantan CEO KWSP, yang memahami denyut nadi ekonomi rakyat. Apabila menajui organisasi institusi KWSP ini, wajar kefahaman yang mendalam suasana ekonomi rakyat yang lebih mendalam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat Perdana Menteri mempunyai 2 portfolio. Jadi apabila ada portfolio yang seterusnya mempunyai Menteri Kewangan kedua, saya kira fokus itu dapat diberikan untuk mengemblengkan tenaga untuk memastikan keutuhan kewangan, keutuhan ekonomi negara. Dan ini memastikan bahawa keyakinan daripada luar itu dapat terselah. Apa melihat sebelum ini ada kritikan bahawa Perdana Menteri perlukan Menteri Kewangan kedua, dan ini maknanya Perdana Menteri mendengar maklum balas dari rakyat, kemudian ada pelantikan daripada korporat itu untuk memastikan bahawa ekonomi negara, kewangan negara ditadbir dengan lebih berkesan. Jadi saya kira kesemua ini boleh mendatangkan keyakinan pelabur bahawa Malaysia berada dalam landasan yang betul untuk yang mendengar keluhan maklum balas daripada rakyat, dan untuk memastikan ekonomi itu dapat dilaksanakan, pembangunan ekonomi itu dapat dilaksanakan dengan lebih baik selepas ini. Ada satu ketika negara ingin bergerak ke arah mengecilkan kabinet. Tapi apa yang berlaku 2 hari lepas adalah kabinet itu sedikit berkembang dan juga membesar. Apakah ini adalah satu signal yang ingin disampaikan dari aspek mungkin kita perlu melakukan perkara ini disebabkan oleh pergerakan dunia ini memerlukan sebegitu rupa? Saya kira
rombakan yang melibatkan pertambahan walaupun tak sebanyak seperti kajian-kajian yang lalu. Saya kira ia perlu, terutamanya ada satu kementerian misalnya terlibat dan satu portfolio melibatkan beban tugas yang jauh lebih besar berbandingkan portfolio lain. Seperti Kementerian Alam Sekitar, Tenaga dan sebagainya, memang wajar dipecahkan kepada 2 atau 3 sebab ini memberikan fokus yang lebih baik, memastikan portfolio itu dapat memberikan impak yang lebih berkesan dan supaya ada pengagihan yang lebih sama seimbang dengan portfolio yang lain. Saya kira itu wajar selepas 1 tahun kabinet itu terbentuk. Ini merupakan proses penilaian semula, proses untuk memastikan bahawa keberkesanan itu penting untuk memberikan impak yang lebih baik. Jadi Perdana Menteri juga menyatakan keyakinan pemimpin baru ini akan mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi, hapus beban kawal selia dan tidak perlu memperbarui undang-undang buruh serta upah. Jadi adakah perkara-perkara ini akan menjadi penggerak utama ekonomi negara selepas ini? Ya, tadi seperti ditekankan dengan adanya satu rombakan kabinet, penyertaan baru dan lama, pengguguran yang dilihat menggagal kurang berprestasi. Saya kira ini memberikan keyakinan kepada rakyat bahawa kerajaan serius untuk melakukan pembaharuan, untuk membawa ekonomi yang lebih baik dan yang penting apapun tindakan rombakan tersebut, fokus kepada ekonomi rakyat itu merupakan satu keutamaan. Dan dalam beberapa ucapan selepas rombakan kabinet, kita lihat Perdana Menteri menekankan tentang gaji progresif yang akan berlaku. Kesemua ini akan melibatkan kewangan negara. Apabila melibatkan kewangan negara, maka kabinet perlu bekerja kuat sama ada untuk menarik pelabur, untuk memastikan program itu ada impak yang begitu kuat dan menyeluruh terhadap rakyat. Jadi ini merupakan satu kesungguhan, komitmen yang cuba diselahkan dalam rombakan kabinet ini. Jika berlaku sesuatu, mungkin penilaian semula itu perlu berlaku dalam tempoh 4 tahun ataupun untuk menghabiskan penggal ini, ada tak keperluan lain untuk kita merombak kembali kabinet yang kita rombak sekarang ni? Saya kira itu bergantung pada situasi semasa selepas tahun kedua atau tahun ketiga. Ini kita tahu bagaimana dinamika politik dunia, politik serantau dan juga politik setempat. Ini semua kita apabila nanti selepas 1 Februari kita ada Yang di-Pertuan Agong baru, bagaimana matlamat, hasrat, wawasan itu dikaitkan dengan kerajaan perpaduan ini dan apa maklum balas daripada rakyat dalam tempoh 6 bulan akan datang. Jadi semua ini memerlukan perhatian. Sama ada perlu, sama seperti bermain bola sepak. Kadang perlu ditukar, ditambah, digantikan. Itu perkara biasa dalam mana-mana kabinet. Cuma soalan terakhir saya, kalau kita lihat dalam isu dunia yang berlaku, ada konflik dunia yang berlaku dan juga hubungan antara negara-negara, adakah perkara-perkara ini juga perlu kita letakkan, perlu dikonsider dalam rombakan kabinet ataupun apa saja yang kita atur selepas rombakan ini? Saya kira misalnya rombakan kabinet, kalau kita lihat yang baru ni, kita lihat pelantikan menteri luar yang baru itu. Mungkin ramai yang bertanya kenapa Tok Mat apa sekali. Saya lihat kan Tok Mat sebenarnya pernah tinggal di luar negara, pernah berkhidmat sebagai korporat. Saya ingat di London dan beliau terdedah dengan dunia antarabangsa. Saya kira dan lebih lagi dalam urusan ekonomi. Tok Mat ni bidang dia perbankan kan. Jadi pengalaman tersebut digunakan untuk menarik, bukan saja memperkenalkan Malaysia, memberi imej baik kepada Malaysia, tapi juga membantu menarik keyakinan pelabur luar untuk melabur ke negara kita. Saya kira itu rasionalnya apabila dikaitkan dunia ekonomi antarabangsa dan sebagainya. Maksudnya meletakkan figura yang tepat dengan portfolio yang dengan latar belakang yang kuat. Okey. Itu saja masa yang kita ada. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis sosiopolitik Universiti Malaya. Mungkin sedikit ada kata-kata daripada doktor untuk mungkin sampaikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia tentang gambaran secara kesimpulannya
perkara yang berlaku 2 hari lepas itu, rombakan kabinet ini? Okey, saya kira kerajaan serius untuk melakukan yang terbaik untuk rakyat, untuk memastikan beberapa perkara itu dilaksanakan, khususnya tentu rakyat di negara tertunggu gaji progresif. Sudah tentu sebelum untuk mendapat gaji yang progresif, saya ingat kerajaan perlu bekerja kuat untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, pulangan yang lebih tinggi, dan kemudiannya untuk kembali kepada rakyat. Jadi sudah tentu rakyat menunggu apa yang dilaksanakan kerajaan pada 2024 ini. Jadi harapan rakyat terhadap rombakan kabinet ini tinggi, dan apabila rakyat sudah memberikan harapan, kita harap pula ahli kabinet bekerja lebih kuat, lebih proaktif dan lebih progresif. Okey, itu dia. Sedikit komentar dan juga idea daripada Profesor Madya, Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis sosiopolitik Universiti Malaya, berkenaan dengan rombakan kabinet tingkat kecekapan pentadbiran negara, yang mana doktor telah pun menganalisis dari aspek tempatan dan juga kesannya kepada hubungan negara, luar negara dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak doktor. Baiklah, kita akan terus saja bersama dengan rakan Syuhaida. Selepas ini dalam SPM Sana Sini ada 4 berita ringkas Syuhaida akan kongsikan kepada anda semua. Salah satunya yang mana negeri Melaka bersiap sedia untuk menghadapi COVID-19 dan juga jualan rahmah bergerak yang saya kira lebih daripada 1,700 lokasi secara keseluruhannya jualan rahmah telah pun berlangsung di Malaysia sepanjang tahun 2023. Itu sedikit perinciannya. Ada 4 lagi berita ringkas yang Syuhaida akan kongsikan. Kalau Syuhaida sudah pun bersedia, silakan Syuhaida. Baik, terima kasih Ridwan. Saya akan ambil alih seketika slot ini untuk berkongsi bersama dengan Petugas Pagi Malaysia dalam segmen SPM Sana Sini. Kita mulakan dengan perkongsian ini terlebih dahulu. Kerajaan Negeri Melaka sedia menghadapi sebarang peningkatan kes COVID-19 di negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, keadaan bagaimanapun masih terkawal dan orang ramai dinasihat untuk tidak panik. Menurut laman KKM Now, terdapat 188 kes baharu COVID-19 dilaporkan di Melaka dan 145 kes sembuh setakat 9 Disember lalu. Program Jualan Rahmah Bergerak telah berkunjung ke 1,873 lokasi di seluruh negara. Seramai 1.5 juta pelanggan dilapor hadir menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuzia Saleh. Bagi menilai penerimaan masyarakat dan keberkesanannya, kajian impak turut dilaksanakan. 1,600 responden terlibat termasuk mengenal pasti kekurangan dan cadangan penambahbaikan akan datang. Angkatan Tentera Malaysia ATM menerusi program Jiwa Murni PJM, giat menyantuni masyarakat khususnya golongan asnaf dan fakir miskin serta veteran tentera yang memerlukan. Program Jiwa Murni mengambil inisiatif untuk pembinaan 21 buah rumah di Terengganu dan Kelantan sepanjang tahun ini. Panglima 2 Division Major General Dato' Azan Mat Osman berkata, projek Jiwa Murni berkenaan merupakan peruntukan kerajaan yang disalurkan kepada Kementerian Pertahanan untuk membina baharu atau membaik pulih rumah golongan miskin dan veteran tentera yang memerlukan. Rumah bernilai lebih RM75,000 itu berjaya disiapkan oleh pihak ATM dalam tempoh hanya 50 hari. Lagu Tiara berjaya mengangkat semula penciptanya Dato' M. Nasir sebagai pencipta dengan pendapatan tertinggi pada Anugerah Badan Perlindungan Hak Cipta Muzik Berhad MACP 2023. Menerusi lagu sama, komposer dan penyanyi Otai berusia 66 tahun itu turut menang kategori persembahan lagu terbanyak. Baik, demikian tadi kami kongsikan kepada anda segmen SPM Sana Sini. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Ada banyak lagi topik menarik yang kami bawakan, tapi kami nak bawa anda ke Perlis terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih rakan menyapa di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat pagi.
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Negeri Perlis sentiasa komited bagi memastikan bekalan produk agromakanan sentiasa mencukupi di seluruh Negeri Perlis. Ini termasuklah melalui program jualan agromadani yang dilaksanakan sepanjang tahun ini. Baik, bagi berkongsi mengenai peranan yang dilaksanakan oleh Farma Negeri Perlis, bersama saya itu Encik Muhammad Syahrizal Mansur, iaitu pengarah Farma Negeri Perlis. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin tuan boleh kongsikan mengenai pelaksanaan program jualan agromagani oleh Farma Negeri Perlis sepanjang tahun ini. Okey, alhamdulillah sehingga kini program jualan agromadani di Negeri Perlis ni kita telah melaksanakan sebanyak 157 kali di pelbagai lokasi. Yang pertamanya meliputi outlet pemasaran farma seperti di Agrobazar Rakyat dan Agrobazar Kedai Rakyat, dan juga lokasi-lokasi terpilih seperti di perkarangan masjid, di komplek-komplek kerajaan, dan juga di kawasan-kawasan perumahan yang dirasakan sesuai lah untuk kita melaksanakan program jualan agromadani ini. Alhamdulillah sambutan yang kita terima amat menggalakkan. Rekod pengunjung yang kita rekodkan sehingga kini hampir 50,000 lah rakyat Negeri Perlis ini yang mendapat manfaat, dan kita merekodkan sehingga semalam pengajuran jualan agromadani di Pejabat Farma Negeri Perlis, kita merekodkan hampir 900,000 lah rekod nilai jualan dengan penjimatan hampir 300,000. Maknanya rakyat datang berbelanja di program jualan agromadani ini dapat penjimatan 10 hingga 30% lah daripada harga pasaran. Okay, tuan. Pelaksanaan program agromadani juga memberi manfaat kepada usahawan. So bagaimana bantuan-bantuan yang disalurkan oleh pihak Farma sendiri bagi meningkatkan penghasilan produk oleh usahawan-usahawan di bawah bimbingan Farma? Okey, sehingga kini kalau kita tengok dari segi objektif jualan agromadani itu sendiri, antaranya adalah untuk memberi peluang kepada usahawan-usahawan kita untuk memasarkan produk. Sehingga kini hampir 1,800 usahawan yang telah terlibat dalam program ini, dan sebenarnya selain daripada dapat meningkatkan pendapatan mereka, Farma juga sentiasa kata orang memberi bimbingan dan juga sokongan lah, antaranya bantuan-bantuan yang pihak Farma berikan, termasuk dari segi pembangunan badan insan kita amat titik beratkan, iaitu pengajuran khusus-khusus. Selain itu juga manfaat yang lain atau bantuan-bantuan yang lain, kita juga memberi bantuan dari segi bantuan-bantuan sokongan peralatan pemasaran. Maknanya peserta-peserta usahawan ladang kontrak ni kita bagi bantuan dari segi bantuan peralatan seperti bakul, kereta sorong, dan juga kita juga menaik taraf pusat-pusat pengumpulan dan juga pusat-pusat jualan. Dan juga selain itu juga kita juga memberi peluang luang-luang pasaran kepada usahawan-usahawan di Negeri Perlis ini, bukan sahaja berniaga di Negeri Perlis, dan juga tapi kita sekiranya ada jemputan daripada program-program di luar Negeri Perlis ni, jadi setidak-tidaknya mereka dapat meluaskan lagi pasaran selain daripada Negeri Perlis lah. Okay, baik, terima kasih tuan atas perkongsian tu. Okey, terima kasih. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan mengenai Cerita Pagi dari Perlis untuk hari ini. Semoga tahun 2024 nanti Farma Negeri Perlis akan terus komited bagi memastikan produk-produk ataupun usahawan-usahawan di bawah bimbingan Farma akan terus memasarkan produk terus dari ladang untuk penduduk di Negeri Perlis. Untuk itu, kembali semasa akan menyampai di Angkasa Puri. Terima kasih Wan Nur Azli Wan Syed untuk perkongsian Cerita Pagi dari Perlis. Kita habis seketika, kembali selepas ini kami akan bersama dengan anda untuk membawakan berkenaan dengan satu produk kesihatan yang boleh membantu anda untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Tapi semuanya selepas ini. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Ya, Parti Sarang Burung Walid Nescue ada banyak kelebihan dan juga kesihatan yang anda mendapatkan sekiranya anda minum Parti Sarang Burung Walid daripada Nescue ini. Jadi untuk bercakap lebih lanjut berkenaan produk kita bawakan hari ini di studio, kita bersama dengan soalan tetamu itu Encik Azman Hamid selaku Pegawai Pemasaran Nescue Resources Sdn Berhad. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Azman. Waalaikumsalam, selamat pagi Syara. Okey, baik. Kita nak cerita dengan penonton Selamat Pagi Malaysia berkenaan dengan Parti Sarang Burung Walid Nescue ini. Silakan. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi saudara, ramai yang dah mengenali sarang burung walid dengan khasiatnya, dengan kebaikannya dan juga manfaatnya lah. Tapi apa yang Nescue nak bawakan pada hari ini adalah kelebihan Nescue Parti Sarang Burung Walid 2 dalam 1 pertama di negara kita, saudara. Jadi apa yang tuan-tuan boleh lihat di hadapan saya ini adalah produk yang paling laris. Paling laris di antara kebanyakan produk-produk kami yang menjadi permintaan yang sangat-sangat tinggi daripada semua golongan. Bahkan di luar negara Malaysia pun masih ada juga mendapat permintaan yang sangat tinggilah. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini Parti Sarang Burung Walid ini lebih kepada memberi manfaat ke dalam tubuh badan kita seperti merawat sistem saraf dalam tubuh badan kita, ya. Di mana kita dapat lihat kalau kita mengalami kebas-kebas, ya, seperti susah nak angkat barang, sering bangun pagi, kelemahan. Jadi satu yang sangat-sangat berat bagi seseorang bila yang dah berusia. Semakin berusia, semakin tahap kesihatan kita semakin lemah. Dan antara kebaikan dan keajaiban Nescue ini adalah ia mampu memberi kita punya tahap rangsangan dalam tubuh badan kita supaya kita menjadi kuat, tulang kita kuat, urat kita kuat. Apatah lagi kalau nak cerita segala bagai penyakit yang ada dalam tubuh badan kita, insya-Allah dapat diberi peningkatan yang tahap kesihatan yang sangat-sangat optimum lah dengan penggunaan dan pemakanan yang sangat konsisten daripada Parti Sarang Burung Walid. Jadi kami adalah pengilang di kilang kami di Rembau Negeri Sembilan. Kami telah berkecimpung lebih daripada 15 tahun untuk mendapatkan satu-satunya produk istimewa untuk semua masyarakat, lapisan masyarakat untuk rasa dan untuk mendapatkan dia punya khasiat dalaman tu yang mana kesannya sangat-sangat awal. Seawal 3 dan 4 hari sahaja untuk dapatkan seperti mana yang pelanggan-pelanggan kami yang ramai datang kepada kami dengan tahap kesihatan yang sangat-sangat tak baik, ya. Ada mengalami sakit lutut. Kebanyakannya 90% pelanggan kami yang berusia adalah sakit lutut yang sangat-sangat kuat lah. Jadi di sini tuan-tuan dapat lihat Parti Sarang Burung Walid ini bukan sahaja ia mampu memberi kita punya tenaga kesihatan dalaman yang sangat-sangat bagus untuk diri kita, bahkan untuk luaran juga ada
Kerana apa? Kerana nutrisi dalam sarang burung walit ini mempunyai kolagen yang sangat-sangat tinggi. Seperti mana kita tahu kalau untuk kecantikan memang banyak produk-produk yang menggunakan pati sarang burung walit lah. Jadi di sini saya nak bercerita serba sedikit tentang testimoni ataupun pelanggan-pelanggan kami yang mana ada beberapa individu, saya ambil seorang lah yang tinggal di Johor Bahru, duduk di kursi roda yang sangat-sangat lama kerana mengalami sakit lutut yang sangat-sangat kuat. Jadi beliau dah mendapatkan, beliau melihat Nescue ada di radio, ada di billboard. Jadi nombor telefon kami ada, beliau mendapatkan dengan pemakanan hanya beberapa botol sahaja. Beliau duduk di kursi roda hampir 1 tahun disebabkan sakit lutut yang sangat kuat dan hanya beberapa botol sahaja beliau minum. Alhamdulillah sekarang beliau dah mampu berjalan, pergi solat bersama dengan rakan-rakan kan. Jadi itu antara yang saya seronok tengok bila kita memberi manfaat kebaikan kepada pelanggan-pelanggan kita. Jadi itu adalah satu yang kami seronok. Apa yang kami buat ini kehasilannya, kesanannya tu ada di semua peringkat. Untuk kanak-kanak ataupun untuk golongan-golongan yang boleh minum ini adalah tiada had lah. Maksudnya daripada kanak-kanak seusia 1 tahun hinggalah penghujung usia kita. Okey, jadi di sini promosi kita hari ini Suara, kalau nak diikutkan, ini adalah botol 375 ml. Harga kilang kami adalah harga RM135. Ya. Jadi itu adalah harga yang rendah di pasaran luar lah. Tapi untuk pada penonton-penonton untuk dapatkan promosi kita pada hari ini, kita nak menghargai ke semua pelanggan-pelanggan kami yang baru nak mencuba ataupun telah pun mencuba. Harga ataupun promosi kita hari ini, Suara, kita nak bagi 8 botol. Oh, okey. Berapa terkejut tu? 8 botol kalau diikutkan harga dia adalah hampir RM1,080. Jangan terkejut, tak apa. Sebab ini adalah promosi untuk akhir tahun. Kita akan potong harga yang serendah-rendah mungkin untuk semua masyarakat, lapisan masyarakat mampu merasai, mampu milik. Kerana apa? Dulu orang takut nak makan sarang burung walit kerana harga dan nilainya yang sangat-sangat mahal. Kita tahu ada kaum-kaum Cina sanggup berhabis ratusan ribu ringgit untuk membina sebuah rumah sarang burung kerana nak dapatkan sekeping saja. Okey, berbalik kepada promosi kita. Harga satu botol 135. Hari ini Nescue bermurah hati. Kita nak bagi promosi akhir tahun untuk 2023 kita dengan pembelian 8 botol. Harga sebenarnya adalah 1,080, tapi saya potong dengan hari ini harga kita nak bagi harga serendah RM400 saja. Oh, banyak potong. Banyak potong. Saya tak tahu berapa lagi yang nak di berapa peratus kita kurang. Jadi untuk kepada semua penonton-penonton wajib kita dapatkan hari ini. Kerana apa? Kerana pati sarang burung walit Nescue ini hampir pelanggan kami dah mencapai ratusan ribu pelanggan kami. Ada yang berulang-ulang kali, bukan satu kali, bukan 2 kali, malahan lebih daripada 10 kali menggunakan produk Nescue ini dan berpuas hati. Jadi untuk penonton-penonton boleh dapatkan, boleh lihat di layar kaca TV itu untuk dapatkan nombor telefon kita cepat-cepat. Hanya promosi kita hari ini terhad sah sehingga jam nak bagi jam berapa? Saya rasa nak bagi jam sampai 5.30 petang saja. Okey. Untuk promosi kita untuk 5.30 petang. Boleh carian sosial media kita pun ada di Instagram, Facebook dan di TikTok. Semua perlu tekan Nescue HQ saja. Dan segala manfaat ada di dalam sana. Sebab kalau saya nak berceritakan 10 minit di sini memang tak cukup. Tapi kalau kita sayangkan kesihatan kita, kita jangan rugi tentang duit kita. Kita perlu sayangkan kesihatan kita. Dengan adanya pati sarang burung walit ini, insya-Allah dapat membantu kita sempena untuk pergi ke mana-mana menguruskan kerja-kerja seharian kita. InsyaAllah akan membantu dengan tenaga yang seperti awet muda. Ya. Cuma Cik Azman, kalau untuk orang yang tak pernah rasa lagi sarang burung ni kan, apa sebenarnya rasa pati sarang burung walit Nescue ni? Kalau nak ikutkan rasa sarang burung walit ini adalah kosong saja. Dia tawar, dia macam tak ada rasa apa-apa. Tapi hasil gabungan sarang burung walit yang kami campurkan sedikit
gula batu dengan peratusan yang sangat-sangat rendah. InsyaAllah ada rasa sedikit saja manis dan kesedapan dia. Nak sedap lagi, letak dalam teh ais. Bagi dia sejuk. Dia sejuk, dia macam ada rasa jeli kelapa lah. Jadi bagi saya tak ada masalah kerana kita tidak ada meletakkan sebarang bahan-bahan terlarang dalam campuran produk kita. Hanyalah bahan-bahan organik sepenuhnya. Yang paling bagusnya adalah kita memilih sarang burung yang sangat-sangat berkualiti. Hampir 80% kita masukkan dalam ini untuk semua lapisan masyarakat kita. Untuk anak-anak kita boleh makan, untuk ibu ayah, dan hari ini kepada anak-anak muda yang suka bersukan, yang mengalami sakit lutut, insyaAllah cuba dahulu anti sarang burung walit ini supaya lutut semakin kuat, insyaAllah kesihatan semakin gagah dan tidak ada masalah lah. Jadi kalau kita dah mengalami sakit yang sangat-sangat kuat, seperti nak kena pergi pusat rawatan, nak cucuk sana, cucuk sini. Boleh try Nescue dulu kan? Kita cubalah. Inilah solution yang paling baik. Ini adalah pertama di Malaysia yang mana kami dah hampir lebih 15 tahun dalam berkecimpung dalam sarang burung walit ini. Dan yang terbaiknya ini adalah produk kita, Muslim produk kita, usahawan Bumi Putra kita, kilang kita ada berada di Rembau Negeri Sembilan. Okey, di sana juga ada sijilnya, sijil halal, dan ini adalah harga promosi yang boleh dapatkan sarang burung walit Nescue dengan harga RM400 untuk 8 botol. Terima kasih kepada Cik Azman Hamid, Pegawai Pemasaran Nescue Resources yang berehat bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan parti sarang burung walit Nescue. Okey, baik, seterusnya kami nak bawa anda ke cerita pagi tak jauh dekat sikit dengan Kasapuri, iaitu di Negeri Sembilan, yang bersama dengan rakan penyampai iaitu Nur Zuhairah Muhammad Zamri untuk perkongsian cerita pagi dari sana. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Mengambil maklum situasi COVID-19 di dalam negara menunjukkan peningkatan jumlah kes di beberapa negeri baru-baru ini. Jadi untuk perkembangan semasa di Negeri Sembilan, hari ini bersama-sama dengan saya adalah Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun. Assalamualaikum, apa khabar Datuk? Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, baik Datuk. Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana setakat ini perkembangan situasi semasa COVID-19 di Negeri Sembilan? Okay, kita sedia maklum bahawa ada kes peningkatan COVID-19 di Negeri Sembilan sejak 2 minggu yang lepas. Kita lihat daripada minggu ke-49 ke minggu ke-50 ini ada berlaku peningkatan sebanyak 542 kes COVID-19, di mana pada sebelum ini sekitar 200 lebih. Ini peningkatan sebanyak 300 lebih, dan sehingga minggu ke-49 purata kemasukan kes COVID ke wad adalah kurang daripada 10 kes. Dan tidak ada pesakit yang dimasukkan ke dalam ICU sehingga hari ini. Jadi ini berita baik sedikit, tetapi kita kena mengawal pandemik ini. Datuk Seri, berikutan ada sedikit peningkatan berkenaan kes COVID-19 ini. Jadi mungkin selepas ini Negeri Sembilan akan mengetatkan kembali SOP atau bagaimana, Datuk Seri? Kita belum ada cadangan untuk kita mengetatkan SOP sedia ada. Cuma kita berharap kepada masyarakat supaya sentiasa berhati-hati, meningkatkan sendiri usaha mereka untuk pastikan bahawa mereka tidak dijangkiti COVID-19 ini. Dengan seperti biasa, kita kena lakukan selalu basuh tangan kita, gunakan sanitizer dan penutup muka jika perlu dengan tempat-tempat awam supaya dia tidak terus meningkat. Dan saya berharap bahawa masyarakat dapat mengingatkan semula ketika situasi COVID yang berlaku tempoh hari supaya mereka sentiasa berhati-hati. Terima kasih Datuk Seri di atas perkongsiannya. Jadi saya kira sekian sahaja cerita pagi dari Negeri Sembilan. Kita kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Zuhairah, cerita pagi dari Negeri Sembilan. Kembali ke studio Selamat Pagi Malaysia, dan sekarang kami nak kongsikan kepada anda semua dan juga ucapan tahniah diucapkan kepada SMK Tanah Merah 1 yang mana telah pun menjadi johan pertandingan sketsa rukun negara peringkat kebangsaan 2023. Untuk kita mengetahui perincian mengenai perkara ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Tuan Pengetua SMK Tanah Merah 1 iaitu Encik Muhammad Sauli Hassan menerusi tali
talian Google Meet. Okey, ini dia poster yang dapat kami kongsikan kepada anda. Johan untuk sketsa rukun negara peringkat kebangsaan 2023 yang telah pun dimenangi oleh SMK Tanah Merah 1 sebagai Johan pertandingan. Tahniah diucapkan kepada SMK Tanah Merah 1. Kalau Encik Muhammad Sauli sudah pun bersedia. Encik Muhammad Sauli, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, Tuan Pengetua, tahniah diucapkan. Mungkin boleh mulakan dahulu apakah perasaan apabila SMK Tanah Merah 1 dinobatkan sebagai Johan dengan sketsa ini. Silakan Tuan Pengetua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana memberi ruang kepada saya pada pagi ini. Saya sebagai pengetua SMK Tanah Merah 1 semestinya amat berbangga dengan pencapaian yang diraih oleh pelajar-pelajar dan guru-guru sekolah saya dalam sketsa rukun negara. Perasaan saya pada waktu itu cukup berdebarlah. Tak senang duduk. Namun terdetik sedikit harapan dalam hati saya yang kami boleh menjadi Johan. Maka seperti yang terkandung dalam prinsip kelima rukun dari situ saya membuat keputusan untuk mengumpulkan semua pelajar dan guru ke tapak perhimpunan untuk sama-sama menyaksikan pengumuman pemenang sketsa rukun negara. Alhamdulillah, rezeki Johan milik kami. Pada waktu itu saya tengok semua pelajar dan guru bersorak kegembiraan. Ada yang melompat, dan ada yang menangis. Ada yang tersenyum puas, dan semua. Ini ialah kami dapat kongsi bersama. Tuan Pengetua, kumpulan ini dinamakan Kumpulan Arjuna Sakti. Adakah Kumpulan Arjuna Sakti ini sentiasa aktif dengan persembahan ini? Saya ada bercakap dengan pelakon-pelakon sketsa dan saya bertanya berkaitan dengan apa yang kita akan dapat pada hari ini. Dan semuanya jawab, Alhamdulillah, insya-Allah. Saya kata kat pelajar-pelajar bahawa kita mungkin akan menjadi juara berdasarkan kepada like yang kita dapat tu, kita menatasi sekolah-sekolah lain. Dan pada masa itu juga kita sedang bertanding di peringkat kebangsaan sketsa kepenggunaan Kementerian Pendidikan Dalam Negeri. Maknanya ada sedikit momentum lah, saya rasa dalam diri saya. Tuan Pengetua, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada PKM, Tuan Haji Razali, PK Kun, Cikgu Yusri dan penasihat kelab rukun negara iaitu Cikgu Roslani dan Ustazah Rosidah yang banyak membantu menjayakan Kumpulan Arjuna Sakti ini. Tuan Pengetua, mungkin boleh sedikit kongsikan berkenaan dengan Kumpulan Arjuna Sakti ini dan juga saya difahamkan jalan cerita yang dipilih adalah bertemakan hutan dan juga sketsa ini dinamakan sketsa Tok Belantara. Mungkin Tuan Pengetua boleh jelaskan mengenai perkara ini? Macam saya cakap tadilah, sebenarnya semasa pertandingan sketsa rukun negara ini dipertandingkan peringkat negeri dan kami telah mendapat Johan. Pelajar-pelajar sketsa yang sedia ada terlibat dalam pertandingan sketsa kepenggunaan peringkat kebangsaan di bawah
anjuran Kementerian dalam negeri kepenggunaan. Sorry. Dan pertandingan tu berlaku serentak. Berlaku serentak. Jadi kami terpaksa membuat uji bakat beberapa orang pelajar untuk memilih pelajar-pelajar lain sebagai peserta Arjuna Sakti. Dalam kumpulan Arjuna Sakti. Dan kami hasilnya kami mendapat 3 orang pelajar tingkatan 2 iaitu Zaki, Numan dan Hanis, dan 2 orang pelajar tingkatan 3 iaitu Rizal dan Umi, yang mana belum pernah terlibat lagi dengan sebarang pertandingan sketsa ataupun persembahan. Jadi melalui uji bakat ini maka tertubuhlah ahli kumpulan yang dinamakan Arjuna Sakti yang dianggotai oleh 3 orang pelajar lelaki, 2 orang pelajar perempuan. Bagaimana pula dengan sketsa yang dipilih itu, sketsa Tok Belantara dan juga tema hutan yang dipilih? Tuan Pengetua? Tajuk kepada sketsa ini adalah Tok Belantara dan juga temanya adalah tema hutan dan juga haiwan yang dipilih. Mungkin boleh ceritakan sedikit tentang sketsa itu sendiri. Secara ringkasnya Tuan Pengetua. Penulisan skrip skema Tok Belantara ini telah digarapkan oleh 3 orang guru praktikal yang menjalani praktikal di SMK Tanah Merah 1. Jadi saya ucap banyak terima kasihlah. Ya, datang selain daripada praktikal. Itu saja Tuan Pengetua? Skrip. Okey. Ya. Apapun tahniah diucapkan kepada SMK Tanah Merah 1 yang mana telah pun diangkat sebagai Johan pertandingan sketsa Rukun Negara peringkat kebangsaan 2023. Tahniah diucapkan dan juga terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua Encik Muhammad Sauli Hassan, Pengetua SMK Tanah Merah 1 kerana sudi bersama dengan kita untuk berkongsi kisah kejayaan ini. Baiklah, kita akan ke Met Malaysia selepas ini untuk kita meninjau tinjauan cuaca pada hari ini. Rakan penyampai di Met Malaysia sudah pun bersedia. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, berdasarkan paparan imej kemerada terkini, hujan kini masih lagi dilihat berlaku melibatkan negeri-negeri pantai timur Semenanjung, negeri Kedah, Perak, Selangor, negeri Sembilan dan juga bahagian timur negeri Johor. Keadaan cuaca lembap di sekitar negeri-negeri pantai timur dijangka mampu untuk berterusan dalam jangka masa yang agak lama. Oleh itu, Met Malaysia telah pun mengemaskini amaran hujan berterusan peringkat buruk dan juga waspada melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan juga sebahagian daripada negeri Pahang. Amaran ini dijangkakan akan berkuat kuasa sehingga ke tengah malam ini. Oleh itu, bagi orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan, anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan hujan dan juga potensi banjir yang masih lagi boleh berlaku. Baiklah, bagi Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca baik diperhatikan bagi kedua-dua negeri pada pagi ini, di mana hujan kini hanya diperhatikan berlaku melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan di negeri Sabah serta sedikit di wilayah Persekutuan Labuan. Dan keadaan hujan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Namun demikian, menjelang petang nanti, Met Malaysia menjangkakan hujan berserta ribut petir berpotensi berlaku melibatkan hampir di kesemua negeri di Semenanjung Malaysia, lebih tertumpu di negeri-negeri pantai timur Semenanjung serta pedalaman negeri utara dan juga pantai barat. Manakala di Sabah dan Sarawak, hujan dijangka akan lebih tertumpu di bahagian timur negeri Sabah iaitu melibatkan bahagian Kudat, Sandakan dan juga Tawau serta di bahagian tengah dan juga barat negeri Sarawak. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wani Yahya. Assalamualaikum.
Rasa gemuruh yang tak menentu, dada sentiasa rasa berat seperti ditindih objek besar. Perut memulas, kadang-kadang rasa nak muntah. Tak tahan perasaan ni. I just want it to stop. Kadang-kadang tu rasa nak tidur je dan tak nak bangun-bangun. Rasa diri tak guna sebab aktiviti harian yang orang lain senang buat, kita tak boleh buat. Padahal senang je. Mereka kata aku terlalu sensitif. Entahlah. Tiada siapa yang faham. Orang lain elok je. Kenapa aku macam ni? Itu yang aku fikir dulu. Tapi kan, sebenarnya ramai orang fikir benda yang sama. Lalui benda yang sama. Kita tak berseorangan dalam silent war ni. If we just reach out, we'll realise that we are normal. Semua ni perasaan-perasaan normal untuk manusia yang berdepan dengan cabaran kehidupan. Dapatkanlah bantuan walau sekadar satu panggilan telefon saja. Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu. Kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti. Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang. Laporkan sebarang maklumat berkaitan sindiket penipuan pekerjaan di luar negara menerusi talian dan email berikut. Okey, untuk pengetahuan anda semua, laporan di Parlimen yang dikeluarkan oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, terdapat 158 lagi mangsa penipuan pekerjaan di luar negara yang masih lagi terkandas. Jadi, kita tidak mahu menambah ke jumlah ini, Ridwan, walaupun ada banyak, ada beratus sebenarnya sudah berjaya dibawa pulang. Tapi kita nak memberikan kesedaran kepada anda semua supaya tak terjebak menjadi salah seorang mangsa penipuan pekerjaan ini. Jadi sedikit penipuan kerja luar negara ini masih lagi berleluasa dan juga 5 negara yang cukup popular untuk sindiket ini iaitu Kemboja, Myanmar, Laos, Filipina dan juga Emirat Arab Bersatu. Untuk kita berbincang mengenai perkara ini dan kesedaran kepada masyarakat, kami sangat berbesar hati untuk bersama dengan Datuk Isyamuddin bin Hashim iaitu Setiausaha Agong Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO melalui talian Google Meet. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam, Ridwan dan Syuhada. Ya, Datuk, terima kasih bersama kami hari ini menerusi panggilan video untuk kita bercakap berkenaan topik kita hari ini, penipuan pekerjaan ini. Mungkin Datuk boleh berikan bayangan terlebih dahulu situasi terkini berkenaan dengan status-status warga negara Malaysia yang kini terperangkap di negara-negara yang dinyatakan oleh Ridwan seketika tadi dalam konteks penipuan pekerjaan ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Para penonton semua yang dihormati. Pertama sekali, isu yang melibatkan pemerdagangan manusia ini bukan satu perkara yang barulah. Dia merupakan perkara yang telah kita bangkitkan sejak daripada 2021, 2022, 2023 dan sekarang ni dia bedah perkara ini dah menjadi pengetahuan ramai orang. Cuma kalau menjawab status terkini, apakah situasi yang ada sekarang hari ini adalah baru-baru ni di Laukiang, bagaimana kita berjaya membawa pulang rakyat kita lebih kurang 121. Sepatutnya kita bawa dalam 129. Tetapi ada beberapa kekangan 8 lagi. Kita bawa balik 121 orang dengan kerjasama dengan
kerajaan daripada China, yang mana kerajaan China membuka pintu di Yunnan dan mereka masuk melalui lapangan terbang Kunming dan mereka ada evakuasi yang menyebabkan mereka dapat pulang ke Malaysia. Perkembangan terkini ini, mengapakah punca ini satu perkembangan yang baik? Sebab jarang-jarang sekali kita dapat bawa pulang, khususnya daripada Myanmar, dalam kuantiti yang sebegitu besar. Tapi kita kena tahu, sebenarnya mereka sebenarnya memang dilepaskan disebabkan oleh berlakunya peperangan. Kita boleh katakan peperangan beberapa penjuru di Laut Kiang itu. Dan ada beberapa macam rumours lah. Ada yang kata civil war, ada yang kata campur tangan China disebabkan oleh beberapa 4 orang anggota persikan mereka yang telah dibunuh di Laut Kiang, menyebabkan respon daripada kerajaan China memberikan tekanan dalam bentuk ketenteraan kepada pihak berkuasa ataupun pihak pengawal keselamatan yang menjaga sindiket-sindiket di Laut Kiang. Jadi sebab itu mereka sebenarnya dilepaskan oleh sindiket disebabkan oleh tindakan ketenteraan yang berlaku oleh beberapa penjuru. Antaranya daripada kerajaan Yangon, antaranya daripada kerajaan China menggunakan beberapa platform-platform yang lain ketenteraan. Akhirnya kita berjaya menyelamatkan 121 orang, evakuasi dan berjaya dibawa pulang ke Malaysia. Itu alhamdulillah satu perkembangan terbaik. Isunya sekarang ni bukan itu saja. Di Laut Kiang mungkin kita boleh katakan ada sedikit keredaan dari sudut sindiket ini, tetapi masalahnya di tempat-tempat lain seolah-olah tidak mempunyai sebarang solusi, khususnya di bahagian Tai Chi di sepadan daripada Chiang Rai dan juga begitu juga di Myawaddy di sepadan bahagian Mesot. Kita tidak nampak ada perkembangan yang sihat di mana kita nampak sindiket ini masih lagi meneruskan aktiviti-aktiviti mereka dan kita faham bahawa tekanan yang ada oleh kerajaan China ni lebih daripada tekanan di bahagian Laut Kiang di sepadan Yunnan kerana itu tempat wilayah yang berdekatan dengan China. Masalah adalah wilayah-wilayah yang jauh daripada China seperti Tai Chi, seperti Myawaddy masih lagi meneruskan aktiviti pemerdagangan manusia, buruh paksa, memaksa orang untuk menjadi skamer dan mutakhir ini kita dapati bahawa lebih aduan-aduan mangsa yang kita terima, penyiasaan semakin hari semakin teruk. Kita mempunyai banyak gambar-gambar bagaimana rakyat kita dipukul. Saya beri contohlah, bagaimana rakyat kita kena pukul disebabkan oleh dia gagal untuk mencapai target-target tertentu dan dia kena pukul. Banyak lagi kita ada puluhan gambar-gambar begini yang saya nampak semakin lama sindiket ini semakin kejam, semakin tidak berperi kemanusiaan, semakin mereka merasa angkuh dan sombong, memukul rakyat Malaysia sehingga begitu teruk. Dan saya ingin berkongsikan juga, kebanyakan daripada yang memukul ini, pengurus-pengurus sindiket ini merupakan rakyat Malaysia sendiri. Ini menunjukkan bahawa satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Kenapa kita perlu war-warkan ini? Kita ingin memberikan satu kesedaran supaya jangan ada lagi mangsa-mangsa baru yang masuk ke sana ditipu, kerana kita masih hingga ke hari ini masih lagi dapat melihat ada lagi kemasukan rakyat kita, khususnya daripada masyarakat di Sabah dan Sarawak. Mungkin di Semenanjung ni kita nampak dah kurang sikit dah, sebab mungkin disebabkan oleh media banyak membongkarkan dan mereka telah sampai reach kepada pemuda-pemudi kita. Tetapi saya nampak sehari ini isunya adalah kemasukan baru datang daripada individu-individu rakyat Malaysia yang merupakan individu yang tinggal di pedalaman, yang mungkin tidak ada akses ataupun tidak begitu memahami situasi yang berada, dan mereka akhirnya tertipu melalui Thailand dan masuk ke dalam Myanmar. Jadi perkara ini perlu kita berikan penekanan, berikan kesedaran supaya tidak ada kemasukan baru. Yang lama ni pun tak dapat bawa balik lagi. Bayangkanlah kita ada lagi baru yang masuk dan terus masuk dan terus masuk. Ini perlu dielakkanlah. Betul. Mengikut pemerhatian Datuk, adakah mereka ini dari segi modus operandinya ada golongan sasar tertentu ataupun hanya sesiapa sahaja yang mencari pekerjaan mereka akan perangkap? Of course, ya. Mereka memberikan keutamaan
mereka sebenarnya tidak memfokuskan rakyat Malaysia saja. Semua rakyat daripada India, even rakyat daripada Middle East pun mereka juga tipu untuk masuk. Tetapi mereka mengutamakan rakyat dari Malaysia kerana rakyat Malaysia boleh bercakap Mandarin dan bahasa Inggeris. Dan mereka menyasarkan golongan-golongan muda. Golongan muda ni kerana mereka dapatkan mereka boleh memerah tenaga. Sebab ada yang di kalangan mereka ni, saya nak ceritakan bagaimana kesengsaraan yang ada pada mereka ini hingga mereka bekerja lebih daripada 15 jam. Ada yang bekerja, ada yang tak boleh tidur langsung. Dan mereka kena letak tangan mereka di atas keyboard. Kalau mereka lepas saja tangan daripada keyboard komputer tu, mereka akan dikenakan renjatan elektrik. Jadi mereka mengutamakan kumpulan-kumpulan sasar mereka, pemuda-pemudi yang umur masih lagi muda, kerana mereka ingin memberikan tekanan yang kuat, kerana mereka ingin memaksimumkan keuntungan mereka melalui penipuan scam-scam, pelbagai jenis scam dengan menggunakan rakyat Malaysia yang muda-mudi ni. Datuk, kalau boleh kongsikan, kita ada satu unit, itu unit ATIPSOM ya, unit anti pemerdagangan orang dan anti penyelundupan migran ATIPSOM. Bagaimana Datuk melihat keberkesanan unit ini ataupun ATIPSOM ini dalam memastikan agar masyarakat Malaysia ialah sentiasa dijaga untuk memastikan sindiket-sindiket ini dapat dikawal? Saya sebenarnya memang banyak bekerjasama dengan unit D3 ATIPSOM ni ya. Sebelum ni SAC Fadil, Pak Markus. Yang terbaru ni adalah yang terbaru SAC Sufian Suntung yang baru masuk. Mereka memang banyak, saya boleh katakan komitmen yang ada daripada pihak D3 ni memang pada saya dalam komitmen yang begitu maksimum lah. Saya boleh katakan. Walau bagaimanapun saya tidak nafikan bahawa ada kekangan daripada pihak otoritis Malaysia untuk membantu menyelamatkan rakyat Malaysia yang berada di Myanmar. Dia tidak berlaku pada situasi di Cambodia, situasi di negara-negara seperti Filipina. Situasi ini hanya berlaku di negara Myanmar kerana Myanmar ni adalah negara yang tidak mempunyai sistem, kerana dia masih lagi dalam mod peperangan yang mana mereka telah menggulingkan kerajaan demokrasi mereka dan setiap wilayah-wilayah ini mempunyai pemerintah-pemerintah yang berbeza-beza. Contohnya kerajaan di Yangon tidak mempunyai otoriti ataupun tidak sukar untuk campur tangan dengan pihak berkuasa yang berada di Law Kiang, di Mewadi dan di Tachilit. Jadi mereka tidak mempunyai satu koordinasi ataupun sistem yang sebagaimana yang ada di Malaysia. Sebab itu menyukarkan proses untuk menyelamatkan rakyat kita ke sana. Kita tak boleh dengan senang masuk ke negara mereka. Jadi kita dikira mencabul kedaulatan Myanmar dan bukan mengundang perkara-perkara yang tidak kita ingini seperti peperangan. Tetapi kalau situasi yang berada di Cambodia, di Filipina, saya nampak koordinasi itu begitu baik kerana D3 boleh bekerjasama dengan ASEAN Police. ASEANPOL, dipanggil ASEANPOL. Dan apabila laporan itu dibuat ke ASEANPOL, ASEANPOL akan segera untuk melakukan siri-siri menyelamat. Cuma yang mutakhir ini saya nak kongsikan dengan pihak para penonton, saya dapati bahawa sindiket-sindiket yang berada di Myanmar hari ini disebabkan oleh tekanan yang begitu kuat daripada China, mereka mula untuk relocate ataupun mengubah destinasi mereka untuk ke Laos. Ini perkembangan yang terbaru daripada maklumat-maklumat lapangan yang kita terima. Mereka sindiket-sindiket ini telah memaklumkan kepada mangsa-mangsa yang mereka akan pergi ke Laos disebabkan oleh tekanan-tekanan yang begitu kuat daripada kerajaan China. Jadi kita kena berhati-hati. Sebelum ni kita mula merasakan bahawa Laos dah dikira selamat. Tetapi saya rasa hari ini Laos pun tidak boleh dikatakan begitu selamat. Contoh yang terbaru, kita baru menyelamatkan dua pasangan suami isteri yang berjaya dibawa pulang. Mereka berada di Laos setelah hampir daripada 1 tahun 5 bulan. Dan kita juga hari ini yang terbaru kita dapat menyelamatkan seorang rakyat Malaysia berbangsa India daripada Perak di Laos juga, itu pun lebih daripada 1 tahun. Jadi pada saya, kalau negara yang masih lagi berisiko hingga hari ini, saya boleh katakan Myanmar dan Laos. Sebelum ni saya katakan Myanmar selamat, sekarang saya katakan Myanmar dan Laos kerana saya nampak taktik sindiket ini dia mula menuju ke arah Laos. Ini situasi yang terkini lah. Datuk, kemungkinan di sini, adakah sindiket itu akan memberitahu pencari pekerjaan tersebut lokasi ataupun negara yang mereka akan bekerja dalam sindiket dan tawaran pekerjaan itu? Sindiket ini
pintar dan mempunyai strategi yang tinggi, mempunyai helak yang pelbagai. Contohnya, mereka tidak, kalau kita katakan perkataannya menipu untuk sindiket pekerjaan itu, saya katakan betul, tetapi bukan itu semata-mata. Ada daripada mangsa-mangsa yang kita terima, mereka tidak pergi ke sana kerana bekerja. Mereka pergi ke sana kerana ditawarkan peluang perniagaan untuk menjadi pemasaran barang-barang aksesori kereta. Peluang-peluang perniagaan. Jadi bermaksud bukan hanya peluang pekerjaan, sedikit ini juga menipu mangsa-mangsa kita dengan menawarkan peluang-peluang perniagaan. Jadi mereka menggunakan pelbagai helah, akhirnya kerana mereka ingin membawa masuk. Dan dalam kajian kita, tidak ada satu pun yang dibawa masuk atas nama Laos, Myanmar, Laos dan Myanmar. Kebanyakan daripada mereka ini dikatakan pergi ke Thailand. Ada kes yang kita terima, mereka ni sepatutnya bekerja di Singapura. Sebelum sampai ke Singapura, mereka kata pergi training dulu, pergi ke Bangkok. Sampai di Bangkok, mereka dicolek masuk ke Mea Sot dan dibawa masuk ke Myanmar. Ada kes yang kita terima, mereka ni sepatutnya bekerja di Pulau Pinang. Bekerja di Pulau Pinang untuk membuat pemasaran SIM card. Kemudian apabila mereka mencapai target tertentu, mereka kemudian dibawa ke Bangkok untuk menikmati percutian kerana sale mereka telah tercapai, jualan mereka tercapai dan akhirnya mereka telah ditipu dan dibawa masuk ke Myanmar. Jadi taktik ini mempunyai pelbagai kaedah cara yang kreatif untuk membawa masuk. Jadi sebab itu kita kena berjaga-jaga. Saya boleh katakan hari ini cara modus operandi yang konsisten daripada mereka adalah cuba untuk menipu mangsa-mangsa untuk pergi ke Bangkok. Walaupun saya tak katakan semua, saya tidak boleh katakan Thailand negara yang tidak selamat. Tetapi saya mengatakan bahawa sindiket ini menggunakan Bangkok, Thailand sebagai tempat transit pemandangan manusia sebelum mereka dibawa masuk ke Myanmar ataupun di Laos. Ini taktik-taktik yang ada. Jadi kepada mereka yang hendak pergi ke Bangkok, saya tak kata jangan pergi Bangkok. Boleh pergi Bangkok. Tetapi berhati-hati. Pergi dan berkumpulan dengan ahli keluarga tu tak ada masalah lah. Kalau pergi dengan orang kata kawan-kawan yang berpengetahuan, okeylah. Tapi kalau pertama kali pergi, tiba-tiba berjumpa dengan satu orang yang tak pernah kenal, tak pernah jumpa. Jadi berhati-hati. Dan ada juga di kalangan mangsa-mangsa yang kita tahu, mereka ditipu oleh kawan mereka sendiri. Mereka pergi dengan kawan, kemudian kawan dia orang jual mereka untuk bawa masuk ke Myanmar. Jadi, apa yang saya boleh katakan, berhati-hati. Kerana cerita ini belum habis, sindiket ini belum habis, mereka masih lagi berusaha. Mereka tidak akan berhenti dengan begitu mudah. Sebab ini industri ini bernilai bilion. Mereka tidak akan mudah-mudah untuk stop. Jadi kita kena berhati-hati kerana apabila kita sudah terperangkap masuk ke di sana, amat sukar untuk kita bawa pulang. Sebab rata-rata saya mempunyai lebih daripada 30 mangsa yang telah stranded, terperangkap di sana daripada tahun 2022 dan tidak dapat pulang hingga hari ini. Dan sebahagian daripada mereka dah tak tahu di mana. Hidup ke mati ke, kita pun tak tahu. MIA, Missing in Action. Baik, Datuk, ini saja kesempatan kita ada untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita. Ini sebenarnya tak cukup dalam beberapa minit di Selamat Pagi Malaysia ni sebab ada banyak sebenarnya perkara yang kita boleh bincangkan untuk menimbulkan kesedaran kepada orang ramai. Yang penting untuk mereka sedang menonton ni, pastikan anda berhati-hati supaya tidak terjerumus dalam sindiket penipuan pekerjaan ini. Terima kasih kepada Datuk Syamuddin bin Hashim, Setiausaha Agung Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO. Terima kasih banyak-banyak, Datuk. Baiklah, selepas ini kita akan bersama dengan, selepas ini Syuhaida akan bersama dengan anda untuk satu produk rambut. Tetapi sebelum itu kita akan ke Sabah. Ini adalah berkaitan dengan Eko Pelancongan Makanan Tradisional yang menerangkan kami. Magdalena Depo sudah pun bersedia dengan cerita pagi Sabah. Silakan. Baik, terima kasih rakan Sekasdi Angkasa Puri. Selamat pagi dan juga salam Malaysia Madani. Cerita Pagi Sabah pada kali ini kita bawakan khas dari Sabah untuk kita sama-sama berkongsikan sesuatu yang menarik yang ada di Sabah ini. Dan kita memang mengetahui bahawa makanan warisan tradisional ataupun makanan tradisional ini sentiasa menjadi tarikan yang tidak asing lagi dalam sektor ekopelancongan. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini, kita bersama dengan Presiden Persatuan Gabungan Pelancongan Kota
Kota Belud merangkap pengerusi Persatuan Usahawan Bumi Putera Kota Belud iaitu Dr. Budiman. Baik, terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kita untuk pagi ini. Kita ingin berkongsikan sesuatu yang boleh menaikkan ekor pelancongan di Sabah ini. Jadi Doktor, kongsikan secara ringkas konsep kepelbagaian makanan tradisional yang diketengahkan oleh pihak Doktor. Okay, terima kasih kepada tim kerana memberi ruang kepada saya untuk menerangkan sedikit tentang makanan tradisional negeri Sabah. Sebenarnya pertama kali saya melihat rakan-rakan kita atau belia-belia kita yang menjual makanan tradisional ini kadang-kadang ada di kaki lima atau di tepi-tepi jalan, di tamu-tamu. So di situ kita dapat ambil inisiatif untuk kita ketengahkan supaya makanan ini lebih dikenali oleh masyarakat yang luar, termasuk di luar negara pun sebenarnya ada datang untuk untuk merasai makanan tradisional di Sabah inilah. Di samping itu barangkali juga kita galakkan orang ini juga untuk kita kita bawa mereka ini bukan saja di tamu tetapi di tempat-tempat seperti ini, seperti ini expo memang kita buat. Kemudian karnival makanan yang kita ikut bersama-sama khasnya di sebelah Kota Kinabalu lah. Kita selalu menyertai expo ini. Okey, Doktor, memandangkan kepelbagaian makanan tradisional ini, mungkin Doktor boleh kongsikan antaranya lah yang diketengahkan oleh pihak Doktor. Okey, makanan yang kita ketengahkan ialah makanan tradisional, iaitu kalau kita katakan kita namakan sebagai makanan tempatan, iaitu penjaram. Kemudian kita ada ini kuih piang. Ini kuih piang ini sebenarnya di sebelah timur. Kuih piang, kemudian kita ada kuih sinsin, ini sebelah papar. Kemudian kita ada kuih kuih lapis ini Kota Belud. Okey, Doktor, bagaimana pula konsep kepelbagaian makanan tradisional ini mampu menyumbang kepada tarikan pelancong di Sabah? Tentang pelancong, pelancongan ini sebenarnya datang di negeri kita ini khasnya di Sabah ialah daripada China, daripada Korea, daripada Eropah, dia orang datang. Dia orang menginap di homestay. Di homestay itu memang kita galakkan untuk dia orang buat kuih tradisional untuk dihidangkan. Dia orang datang saja kita hidang. Jadi di situ dia orang merasa, lepas tu dia orang minta untuk dia orang buat macam mana cara buat. Jadi kita buat demo. Jadi ada secara otomatis kuih tradisional ini dia orang bawa ke negeri mereka lah. Memang ini cara kita supaya kita perkenalkan makanan-makanan tradisional di Sabah ini dia orang bawa ke negara dia orang, dan ini satu tarikan untuk dia orang balik berkali orang-orang yang lain akan balik ke negeri Sabah. Okey, baik, terima kasih sekali lagi Dr. Budiman kerana sudi bersama kita untuk pagi ini. Baik, bagian tadi yang kita kongsikan berkenaan dengan produk pelancongan iaitu yang berasaskan makanan tradisional yang juga melibatkan kepelbagaian makanan tradisional daripada beberapa tempat, bukan hanya sekadar daripada satu daerah. Jadi lantas keunikan menu ini juga kita harus jaga supaya dapat dinikmati oleh generasi muda dan juga tidak hilang di telan zaman. Dan pelancongan makanan penting kerana ia juga satu daripada cara mengekalkan makanan warisan tradisional supaya dapat dinikmati generasi seterusnya. Saya kira setakat ini dulu laporan untuk Cerita Pagi Sabah pada kali ini. Saya Magdalena Depol, kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Magdalena Depol untuk perkongsian Cerita Pagi dari Sabah. Seterusnya hari ini kami nak berkongsi kepada anda berkenaan satu produk yang dibawakan daripada V-Asia. Tapi sebelum itu sama-sama kita saksikan ini terlebih dahulu. Dah meningkat usia ni, masalah uban dan rambut kering betul-betul buat saya risau. Uban ni buat saya nampak lebih tua daripada usia sebenar. Mujur ada inai rambut V-Asia. Dirumus daripada bahan terpilih, daun inai, buah noni dan minyak zaitun. Senang je, campur, kacau dan ratakan pada rambut beruban. Rambut jadi hitam, nampak lebih bersinar. Dapatkan juga shampoo uban. Dapat memelihara warna asal dan melebatkan rambut. Uban dah tak ada, rambut pun makin sihat. Jangan lupa dapatkan inai rambut dan shampoo uban V-Asia. Pastikan V-Asia baru beli. Baik, pastikan V-Asia baru beli. Anda ingin kelihatan ataupun mendapatkan penampilan yang lebih berkeyakinan. Kita bersama dengan produk V-Asia hari ini. Pengasas V-Asia Kosmetik sendiri iaitu Dato' Azri Muhammad Razi. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Syu, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Dato' sayang. Alhamdulillah. Sebab saya tak sabar tengok perubahan yang akan dibawa hari ini. Macam biasa kita ada kat hujung tu, kita ada demo sikit lah. Okey, Dato' kongsikan berkenaan produk hari ini. Terima kasih, Syu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Syu, saya pasti ramai orang yang risau ada masalah rambut botak macam ni, Syu.
Kalau tadi kita tengok klip tadi rambut beruban Syu, yang ni kita tunjuk pula ya masalah rambut yang botak macam nampak tak? Kalau lelaki ya botak dia bukan je dekat bahagian atas tapi kat depan. Sama juga macam wanita. Wanita ni dia botak dekat atas Syu, rambut jarang-jarang tapi masih lagi boleh tutup pakai apa tahu? Dia pakai tudung. Kalau orang perempuan ni. Jadi hari ini ada solusi untuk anda yang mungkin risau soal masalah rambut selalu gugur, rambut rontok ya, boleh dapatkan rangkaian produk Viasia yang mana Syu anda tak perlu risau ya, sebab apa produk Viasia dah lama kat pasaran, lebih 10 tahun dia, yang mana kami ada pengguna-pengguna yang dah sedia ada yang dah guna, mereka terus menjadi pengguna setia ya. Sebab apa pada saya berniaga ni kita kena telus ya Syu, sebab apa saya nak keberkesanan ya dalam produk yang anda gunakan. Lepas tu apa yang anda laburkan anda berbaloi ya dengan kata orang tu wang kita keluarkan ya, kita mesti nak kata orang tu hasil yang baik ya, produk yang berkesan. Sebab tu Viasia boleh bertahan lama kat pasaran. Dan paling penting ya, produk Viasia juga telah mendapat beberapa penganugerahan seperti Super Health Brand dan juga Super Brand Malaysia Su. Dan hari ni Su, kalau anda selalu ada masalah rambut gugur, rambut rontok ya, saya sangat cadangkan ya, anda dapatkan tonik subur rambut Viasia ni. Kalau kita perhatikan Su ya, kadar keguguran rambut di Malaysia ya, di seluruh dunia sebenarnya ya, antara golongan wanita ya dan juga lelaki 50 hingga 100 helai setiap hari. Tetapi kalau wanita yang mana dalam pantang boleh menjangkau sehingga 150 helai rambut, saya kira ya permasalahan rambut gugur ni sangat-sangat membimbangkan. Sebab apa? Lama-kelamaan rambut kita akan jadi botak. Sebab tu pada saya mencegah lebih baik daripada merawat. Bila anda dah perhatikan ni rambut dah mula jarang, dah mula kata orang tu selalu gugur, jangan lupa dapatkan tonik yang berkualiti tinggi. Apa istimewanya tonik subur rambut Viasia ni? Menggunakan herba-herba yang digunakan oleh masyarakat Melayu, Cina dan juga India. Kalau tengok intipati herba yang kita gunakan ekstrak bunga raya. Bunga raya sangat bagus. Lepas tu ginseng. Ginseng masyarakat Cina gunakan ginseng. Kalau bunga raya tadi masyarakat Melayu. Kemudiannya kita ada minyak zaitun ya, minyak botanical, yang mana minyak ni biasanya digunakan oleh masyarakat India. Jadi ketiga-tiga herba ni, banyak lagi herba-herba lain, kita rumuskan dalam satu tonik rambut supaya kita nak pastikan keberkesanan dia sangat-sangat berganda untuk anda dapatkan balik ya rambut yang lebih sihat, rambut yang lebih lebat tanpa gugur Syu ya. Sebab apa? Kalau kita nak kurangkan keguguran rambut, jadi cara yang paling mudah Syu ya, kalau kita tengok dalam ekstrak bunga raya ni ada sejenis lain yang dipanggil musin. Musin ni sangat-sangat bagus untuk melebatkan rambut. Kemudian ginseng, dalam ginseng ni ada ginseng nosida dan juga minyak seri yang sangat-sangat bagus ya. Mengikut kajian ni masyarakat Cina, mereka suka guna ginseng ni, yang mana ginseng ni harganya sangat-sangat mahal juga Syu. Dan kemudiannya minyak amla ataupun minyak botanical yang sangat bagus. Dan paling penting bila anda guna tonik subur rambut ni, tak ada macam berminyak ke apa, tak ada Syu. Paling penting sangat-sangat mudah untuk anda gunakan. Sembuh je dekat bahagian-bahagian rambut yang jarang tu, kita sembuh, selak je rambut. Setiap kali kita lepas kita mandi, kita sembuh pada bahagian rambut yang jarang tu, sembuh. Lepas tu kita sertakan urutan ringkas. Sangat-sangat mudah Syu. Sebab tu saya katakan kalau anda risau soal rambut jarang, rambut selalu gugur ya, insya-Allah ya, selepas anda gunakan tonik subur rambut ni, seawal penggunaan anda dapat lihat ya, anak-anak rambut dah mula kelihatan. Biasanya pengguna-pengguna saya, mereka dapat lihat ya, seawal satu kotak pertama ni, anak-anak rambut dah mula kelihatan. Dan paling best Syu, bila anda beli tonik subur rambut Viasia ni, harga RM30, dapat lagi percuma shampoo ya. Shampoo ni sangat bagus. Sebab apa? Shampoo ni dapat membantu membuang lebihan minyak kat kulit kepala. Dan anda kena tahu ya, punca utama rambut kita selalu gugur juga adalah disebabkan oleh kulit kepala yang terlalu berminyak. Okey, jadi kita dah pakai tonik subur rambut ni Syu. Sekarang ni untuk anda yang ada masalah rambut beruban, ni dia saya dengan Pak Cik Khalid ni, yang mana dia ada masalah rambut beruban. Kalau boleh saya minta kamera fokus dekat rambut dia Syu ya, pusing sikit bang bahagian tepi. Kamera boleh fokus betul-betul, yang mana rambut beruban ni sangat membimbangkan. Sebab apa? Kita akan nampak lebih tua pada usia sebenar. Tengok betul-betul, kalau boleh kamera fokus ya, secara dekat. Sebab apa? Saya nak buat menginaikan rambut Pak Cik Khalid ni, yang mana kita hari ni nak gunakan inai hitam Syu ya. Bila anda beli inai hitam Viasia, anda akan dapat dua larutan ya. Inai hitam 1 dan juga inai hitam 2, kita campurkan je kedua-dua larutan dalam botol ni, campur dalam satu mangkuk plastik. Dan sebenarnya bila beli inai ni, anda boleh buat rawatan menginaikan rambut secara sendiri kat rumah. Sangat-sangat mudah. Dan paling penting ya, dia tak renyah Syu. Sebab apa? Kalau kita guna inai daun, kadang-kadang ya kena tunggu sampai lama, 2-3 jam. Lepas tu meleleh dekat kulit kepala. Kadang-kadang kalau kita guna pewarna rambut pula, kadang-kadang kulit kepala kita jadi gatal dan sebagainya. Tetapi inai ini sangat-sangat mesra pengguna. Sebab apa? Bila anda beli, dah ada Syu ya, dah ada risalah cara penggunaan ya. Risalah cara penggunaan pun kita bagi. Ada dah step-step macam mana cara guna, dan kita bagi lagi sarung tangan plastik secara percuma. Sekarang ni kalau anda dapat lihat ya, kita tengah menginaikan rambut Pak Cik Khalid yang beruban tu kurang daripada 10 minit ya. Dan sebenarnya Syu, menginaikan rambut Viasia sangat-sangat mudah ya. Kurang daripada 10 minit, rambut yang beruban tu akan jadi gelap Syu. Dan paling penting ya, kalau anda sebagai pengguna muslim tak perlu risau. Sebab apa? Penggunaan inai hitam
ataupun inai perang Big Asia ni ianya boleh digunakan tanpa was-was. Sebab apa? Formulasi telus air yang mana ianya juga mesra wuduk Syu. Biasanya kalau kita guna pewarna rambut, pewarna rambut ni apa yang menyebabkan kita was-was? Sebab apa? Penggunaannya hanya menyerap luar rambut. Tetapi penggunaan inai hitam dan juga inai perang Big Asia ni penggunaannya menyerap ke dalam rambut, menyerap ke dalam rambut. Sebab tu kita boleh gunakan tanpa was-was Syu. Dan juga sangat-sangat sesuai untuk pengguna Muslim. Kalau anda beli inai hitam, rambut anda akan jadi warna hitam. Kalau anda beli inai perang jangan risau Syu, dia tak akan jadi perang blond ke tidak. Yang mana inai perang ni dia akan jadi warna coklat gelap. Jadi tak perlu risau, anda boleh gunakan tanpa was-was. Dan harga inai hitam ataupun inai perang Big Asia ni hanyalah RM28 saja Syu. Untuk sekali penggunaan lelaki dan juga wanita. Dan kalau tengok Syu cara nak guna pemudah kat Kaca TV ni adalah Pak Cik Idris Pak Cik Idris ni umur dia 71 tahun. Dia memang pengguna setia produk inai ni. Alhamdulillah dia sangat-sangat suka. Sebab apa? Dia kata bila dia guna inai Big Asia ni, pertama sekali rambut dia makin lama makin lebat, dah kurang gugur, tak macam pewarna rambut jadi kering, jadi rontok. Alhamdulillah dia kata inai ni sangat berkesan. Nampak tak? Kurang daripada 15 minit Syu, rambut yang beruban tu jadi gelap. Nampak tak perbezaan sebelum dan juga selepas? Nampak lagi muda pada usia sebenar, rasa lebih berkeyakinan Syu. Itu yang paling penting semua orang kalau boleh nak nampak muda Syu. Dan kita pun sebenarnya digalakkan untuk menginaikan rambut. Kalau boleh dapatkan warna perang coklat gelap ni Syu. Dan sekarang ni tengok kat Kaca TV sekarang ni, Pak Cik Khalid kita mungkin boleh cerita tak pengalaman menggunakan inai ini sendiri, berkongsi dengan penonton Selamat Pagi Malaysia? Ya, boleh. Saya dah lama menggunakan produk inai rambut biasa ni dan rambut saya tidak ada gatal-gatal dan rambut saya bertambah lebat daripada dulu dan rambut saya bersinar-sinar. Tidak seperti produk-produk lain yang pernah saya gunakan sebelum ini. Okey. Jadi macam mana rasa, berapa kerap menggunakan inai ni dan senangkah untuk gunakan? Yang ni kita buat demonstrasi. Biasanya anda boleh buat secara sendiri kat rumah sebab apa? Bila anda beli satu kotak inai hitam ataupun inai perang Big Asia ni, akan dapat ni dia risalah secara penggunaan dah ada dan kita juga bagi sarung tangan plastik ni. Jadi sangat mudah untuk anda gunakan. Dan kalau tengok sekarang ni kita buat demo ni, tak ada pun kesan meleleh ke ataupun susah untuk digunakan, betul tak? Ya, betul. Dan dia adalah produk yang terbaik yang saya gunakan. Saya rasa kalau anda buat sendiri pun boleh Datuk, kan? Dah ada sarung tangan tu, kita buat macam shampoo lah. Lepas tu sikat dengan ni lah, sikat kan. Nampak tak? Kalau tadi sebelum kita gunakan rambut penuh beruban sekarang ni rambut dah hitam Jadi bagi anda yang mungkin nak informasi lebih lanjut Syu boleh hubungi hotline Big Asia 1-800-88-3990. Saya ulang balik 1-800-88-3990. Nak diskaun istimewa boleh beli dekat toko-toko jamu, boleh buat belian dekat Shopee Shopee ada potongan diskaun juga dan juga di jombai.my, jomby.my. Syu, saya sebenarnya sangat-sangat teruja sebab apa? Kalau tadi Pak Cik Khalid ni umur dia sebenarnya Syu 60 tahun, tapi disebabkan dia menggunakan produk Big Asia, rambut dia lebat, kurang gugur dan sebenarnya saya tak percaya kalau tengok orang yang umur 60 tahun biasanya rambut dah gugur Syu dah mula botak. Lepas tu kadang-kadang kalau kita tengok disebabkan oleh masalah rambut ni, kita nampak tu pada usia sebenar, tapi sebenarnya dia nampak muda pada usia sebenar sebab apa? Dia menggunakan rangkaian produk rambut Big Asia. Jadi bagi anda jangan lupa dapatkan dengan segera di toko-toko jamu. Dan Syu, yang terakhir hari ni saya bawa ni shampoo uban. Shampoo uban ni untuk mengurangkan masalah pertumbuhan uban baru Syu. Sangat-sangat bagus untuk melebatkan rambut anda juga. Ada formulasi extra lebat dan juga ia menggabungkan formulasi shampoo dan juga perapi 2-in-1 Syu. Sangat-sangat bagus. Dan biasanya kalau saya guna shampoo ni Syu, biasa kalau kita guna shampoo lain kat pasaran ni, kadang-kadang kita perhatikan kadar gugur rambut banyak sangat. Nak tengok lubang tandas pun takut Syu. Sebab apa? Banyak sangat rambut gugur. Tetapi kalau anda guna shampoo uban Big Asia ni, ada lagi percuma krim lebat ni yang mana dapat membantu melebatkan rambut anda sebagai perapi rambut. Seawal penggunaan, seawal bilasan anda dapat lihat kadar gugur rambut berkurangan. Dan istimewanya shampoo uban ni ada 17 herba Syu. 17 herba yang kita gunakan tinggi dengan herba yang mana sangat baik untuk melebatkan rambut, mengurangkan pertumbuhan uban baru. Harga pun sangat mampu milik, RM30 bagi saya. Kalau anda tak beli shampoo uban ni, satu kerugian Syu. Dan jangan lupa dapatkan di toko-toko jamu berhampiran. Untuk melebatkan rambut, jangan lupa dapatkan tonik subur rambut Big Asia, harga RM30 Syu, dapat percuma shampoo. Lepas tu beli inai hitam ataupun inai perang, harga RM28 Syu. Sangat mudah untuk anda gunakan. Warna hitam asli. Kalau warna perang, coklat gelap. Dan juga shampoo uban ni harga dia RM30, dapat percuma krim lebat rambut. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu pastikan Big Asia baru beli sebab apa? Big Asia adalah peneraju, perintis juga pencetus produk berkualiti pada harga mampu milik Syu Sekarang tertera nombor-nombor stokis kat Kaca TV, boleh ambil gambar sekarang. Dan juga dengan setiap pembelian rangkaian produk Big Asia kita juga turut salurkan kepada Yayasan Big Asia yang mana untuk membangunkan rumah. Dan jangan lupa scan sekarang QR code yang mana saya juga banyak buat perkongsian secara langsung di TikTok Live. Dan juga kita ada buat promosi diskaun istimewa juga di TikTok Shop kita, Vasia Official Syu. Dan bagi anda yang nak informasi lebih lanjut, jangan lupa hubungi hotline kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik 1-800-88-3990 Syu. Untuk diskaun istimewa, beli saja di toko-toko jamu berhampiran. Boleh buat beli
berjaya ni di Shopee, di jombai.my. Semuanya ada potongan diskaun yang sangat-sangat istimewa. Terima kasih, insya-Allah jumpa lagi. Baik, terima kasih Dato' Azil Sumita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan produk rangkaian V Asia untuk memastikan agar anda berketerampilan selepas ini lebih yakin dengan diri anda. Sekali terima kasih Datuk dan juga Pak Cik apa nama tadi? Pak Cik Khalid. Pak Cik Khalid. Rambut dia pun dah gelap, dah hitam dah. Dah hitam dah cu. Semakin muda 60 tahun ni. Okey, kita dah beres ketika kami selepas yang satu lagi topik menarik kita akan bawakan untuk anda. Jangan ke mana. Tular di media sosial, notis penamatan subsidi diesel bermula Januari ini. Notis didakwa dipamer di stesen minyak. Dakwa notis itu, bantuan hanya diteruskan untuk pemegang kad fleet seliaan KPDN. Semakan pasukan Biar Betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah tidak benar. Menurut KPDN, projek rintis mengkaji keberkesanan sistem My Subsidi Diesel dan kad fleet sedang dilaksana. Proses pengujian bagaimanapun tidak melibatkan pengguna kenderaan diesel individu. Justru, orang ramai terutama pemilik kenderaan yang menggunakan bahan api terbabit tidak perlu bimbang. Pengguna media sosial juga diminta tidak menyebarkan maklumat tersebut yang dikuatiri boleh mencetuskan kegusaran. Bagi mengelak berita palsu itu terus tersebar, laporan polis dibuat KPDN. Henti sebar maklumat tidak sahih. Penyebaran maklumat seumpama ini tidak mendatangkan faedah. Malah, si kaki tular berisiko untuk diambil tindakan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baiklah, untuk slot seterusnya, slot yang berkaitan dengan topik kesihatan. Kali ini kita akan menjurus kepada spesifik kepada sakit perempuan, iaitu senggugut. Senggugut ni bila kita cakap tu rasa macam normal kan, tapi sebenarnya jangan diambil ringanlah, sebab senggugut ni dia boleh membawa signal kepada penyakit yang lain sebenarnya. Jadi untuk kita mengetahui dengan berlanjut ataupun mendalami tentang penyakit senggugut ni, kita bersama seorang tetamu ini. Kita bersama dengan Dr. Nur Azura Nur Muhammad, iaitu pakar perbidanan dan juga sakit puan daripada UiTM Private Specialist Center UPSC. Baiklah, doktor, jadi senggugut ini kalau mungkin saya seorang lelaki, mungkin saya melihat kepada ia merupakan period pain. Itu adalah bahasa biasa. Doktor mungkin boleh jelaskan lagi secara terperinci period pain ataupun senggugut ini bagaimana bentuknya? Okey, terima kasih atas jemputan hari ini. Tentang period pain ni, kita tahu kalau budak-budak awal-awal masa dapat period tu mungkin terasa sakit lebih sikit lah. Dia sebenarnya satu proses yang normal. Tapi ada orang yang masa keguguran dini rahim masa period tu terlebih cramp orang kata. Maka sebab itulah period pain tu boleh berbeza antara individu dengan individu yang lain. Okey, period cramp ni ialah tadi doktor disebut untuk mereka yang baru saja datang bulan, kadang-kadang dia tak tahu ni sakit perut pagi-pagi ke, sakit perut period pain ke, macam mana dia nak tahu, ataupun untuk orang kata klasifikasikan jenis-jenis sakit perut tu, ini senggugut ke, sakit perut gastrik ke, atau sakit perut nak ke tandas ke, macam mana? Okey, biasanya kalau kita cakap pasal period kan, rahim kita dekat dalam bahagian ari-ari. So kalau orang yang sakit period pain tu biasa tak lari jauh lah, dekat bahagian dekat tempat yang budi kencing, rahim, dekat situ dia akan rasa sakit. Kalau orang yang nak buang air ke tandas ke apa ke tu, dia akan rasa cramp satu badan, satu perut yang atas sikit. Ataupun orang gastrik atas lagi, dekat macam orang kata apa, bahagian apa, senak perut, ulu hati. Itu nama dia. Itu kita jauh bawah sikit. Gitu. Yelah, sebab kadang-kadang budak-budak kan, yang budak sekarang kan period awal kan, kalau kita dulu 12 tahun kan, yang bawa kadang-kadang dia tak tahu, tak ada pengetahuan ke apa kan, jadi kita beritahu kepada mereka lah kat mana bila senggugut tu datang kan. Senggugut primer dan juga sekunder. Sekunder primer ini untuk remaja yang baru saja datang period, dan sekunder ini untuk wanita yang sudah pun berumur. Apa bezanya dari segi kesakitan atau bagaimana? Sakit dia tu mungkin sama, tapi kita tahu dia punya penyebab dia kenapa. Yang tadi yang awal-awal kita kata cramp sebab apa, rahim kecut tu menyebabkan apa, dinding rahim tu turun tu, itu yang primary lah, maksudnya tak ada cause lain.
disebabkan oleh rahim tu cramp tu kan. Tapi yang kali yang sekunda tu jenis yang disebabkan oleh benda yang kita nak cakap hari ni. Period yang berlebihan yang tak sepatutnya. Dia ada beberapa faktor lah. Contoh fibroid ke ataupun adenomyosis ke. Ni benda-benda yang berkaitan dengan rahim yang tak normal lah. Okey. Segugut ni mesti kita nak tahu tahap mana untuk kita berjumpa dengan doktor. Saya pernah dulu Ridwan masa saya universiti, ada seorang kawan saya ni, dia punya segugut tu teruk dia sampai dia muntah. Saya peribadi tak ada lagi lah pengalaman macam tu. Jadi saya terfikir macam mana dia punya sakit perut segugut itu sampai dia boleh rasa muntah. Jadi itu antara salah satu pengalaman peribadi lah. Bagaimana kalau doktor boleh perincikan lagi untuk kita mengetahui tahap mana yang menunjukkan bahawa bahaya segugut itu. Okey. Dia kalau orang yang macam period hari-hari biasa datang kerja pun mungkin rasa cramp, kita makan Panadol tu okey. Itu boleh lagi tahan lah. Tapi kalau orang yang jenis yang contoh saya pun pernah lah juga kan, yang sakit, yang terguling, yang sampai selagi tak tak baring, tak makan ubat, tak tidur berhari-hari, 2-3 hari baru hilang sakit, yang tu memang perlu datang dan berjumpa kita lah. Sebab itu yang tak normal punya. So mungkin ada penyebab lain di bahagian sakit puan yang perlu diperiksa. Tapi period tu tiap-tiap bulan kan? Contoh kalau bulan ni sakit, bulan depan kurang. Tiba-tiba kurang hilang, lepas tu dia datang pula. Macam mana kita nak kategorikan itu? Itu kalau susah juga kan. Dia punya tapi kalau masa tengah sakit tu kena datang lah kan. Maksudnya sekali rasa pengalaman tu kena buat. Boleh lah. Mungkin 2-3 bulan lepas tu tengok. Kalau masih lagi sampai tiap-tiap hari. Kadang-kadang ada orang yang macam nak tahan sakit cepat. Dia pergi GP, dia pergi ambil injection. Lepas tu dia lega, dia kerja. Tu tak normal lah tu. Sakit tu berapa lama biasanya? Sehari, 2 hari, 3 hari ataupun seminggu sepanjang? Itu kalau seminggu kita semua pengsan lah perempuan. Biasa first couple of hours ataupun mungkin 24 jam macam tu boleh lah. Maksudnya boleh ditahan menggunakan PCM, paracetamol dengan ataupun ubat tahan sakit? Ataupun bagaimana? Yang biasa tu kalau kita ubat Panadol telan kat rumah tu ataupun Ponston ke kan, yang tu okey lagi. Tapi orang yang sampai kena ambil injection dekat hospital pun ada juga. Sebab sakit dah terguling-guling, dah tak mampu nak tahan, kena datang hospital untuk dapat rawatan. Tapi kalau datang hospital tu mesti doktor akan suggest untuk buat check up pula lepas tu. Betul, kan? Sampai ambil injection tu. Betul. Okey. Adakah ia memberi kesan kepada rahim wanita? Kalau kita sakit perut banyak kali, senggugut itu, dia sebenarnya ada masalah lah dengan rahim dia tu, sama ada di punya dini rahim tu keguguran dekat dalam rahim kan. So kalau period kan kita keluar kat bawah kan. Tapi ada sikit yang akan tertinggal dalam perut. Kita panggil endometriosis. Yang tu yang kita nak cakap hari ni sebenarnya. Okey. Ya, endometriosis ni ramai wanita tak sedar tentang kewujudan endometriosis ni, melainkan bila dah teruk lah kan. Senggugur ataupun bleeding dan sebagainya, dan komplikasinya ada banyaklah, kadang-kadang menyukarkan kehamilan dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita mengenal pasti bahawa seseorang wanita itu mempunyai endometriosis selain daripada signal awalnya adalah senggugut yang teruk? Okey, kalau orang yang macam muda yang tak pernah berkahwin, mungkin itu salah satu petandanya lah. Tapi kalau orang yang tu peringkat awal tau. Dia yang paling awal, yang kalau kita tengok gambar dalam video yang kita bagi tu, satu kamera dalam pemberahan tu, yang kecil-kecil itulah yang paling sakit. Tapi bila lama-lama kita biar dia akan membesar dan makin lama dia macam somehow orang tu macam dah immune. Endometriosis di luar rahim. Ya. Dia rahim tu kan macam bentuk pear begitu. Dalam dinding rahim tu akan keluar sel dalam rahim tu yang duduk dalam perut kita. Tu yang menyebabkan kesakitan tu. So setiap kali kita period, yang kecil-kecil ni pun berdarah sekali. I see. Sebab tu orang tu akan jadi sakit. Tu contoh yang gambar yang kita tunjuk tu. Yang mana kita nak tahu ni? Sebelum yang dah besar ni dah yang endometriosis yang duduk dalam kilang telur lah. Ini cyst atau yes. Ada cyst. Betul. Dia sejenis cyst. Dia jadi cyst lah kalau dibiarkan kan? Betul. Yang itu kalau kita tengok, kadang kita tengok orang besar-besar itu sakit dah tak ada dah. Sebab dia dah macam mungkin dah immune dengan sakit tu, ataupun sebab dia duduk dalam kilang telur, dia stretch gitu. So sakit dia tu macam tak berapa seteruk orang yang berdarah dalam perut semata-mata tu lah. Katakanlah didetek awal atau dikesan awal, apa rawatan yang dilakukan? So kalau kita tengok orang yang macam period pain setiap kali teruk kan, biasanya kita tak terus buat operation macam tu lah. Kita bagi pil tu. Kita bagi ubat tahan sakit tu.
Kita tengok 3 bulan ke 6 bulan, sakit dia okey ke tak. Kalau tak okey, kita naik sikit lah. Macam bagi pil pencegah kehamilan tu. Kalau dia improving, maksudnya betul lah tu suspicion kita. Tapi kalau kita bagi masih tak sembuh juga, berguling-guling lagi, sakit memang tak boleh nak tahan, masa itulah kita buat yang laparoskopi punya prosedur. Jika sis itu dikesan sedari awal, waktu kecil macam doktor sebut tadi yang bintik-bintik itu bagaimana? Kalau kita, contoh dia datang sakit perut kan, lepas tu kita scan, ada sis lah. Kalau yang kurang daripada 5 cm, biasanya kita akan observe dulu. Tapi dia kalau yang endometriosis ni, kita scan, kalau tengok yang tadi image tu, ada yang dia macam bola, tapi dia ada balam-balam sikit kat dalam. Kita bayangkan kalau kita scan tu kan, air dia macam air kosong. So kita scan tu dia hitam betul. Tapi kalau darah kan dia pekat sikit. Maka kalau kita scan tu dia jadi macam kita panggil ground glass ataupun macam pasir punya appearance. So walaupun kita scan tu kita boleh tahu dah sebenarnya orang tu ada endometriosis ke tak. Maksudnya kalau kurang daripada 5 cm, ada kemungkinan untuk dia mengecil, betul, hilang. Ya. Sebab tu kalau setiap kali period dia akan ada potensi untuk pecah. Betul. Pecah tu yang sakit juga tu sebenarnya. Pecah tu pun boleh sakit juga. It's painful. Terutama tengah-tengah bulan kan. Masa telur tu baru keluar, kadang-kadang terasa sakitnya. Betul. Kadang-kadang kita boleh rasa belah kiri ke belah kanan kan, kilang mana yang keluar. Kalau belah kanan sakit tu, chances yang kilang belah kanan tu lah yang berfungsi sebenarnya. Betul. Kan? Tapi itu untuk orang normal. Kalau tak normal, dia akan bangun sampai tak boleh bangun semua kan. Betul. Cuma doktor, tadi doktor ada cerita berkenaan sakit senggugut ni kan, ada yang ambil ubat dan sebagainya. Ada yang kata ambil ubat ni tak bagus kan. Jadi patut ke kita, macam mana ni dilema seorang wanita ni? Maksudnya ubat tu maksudnya PCM ataupun painkiller atau ubat lain? Kan ada satu yang warna pink. Monster. Saya nak sebut. Monster ya? Yang tu pada brand yang sama juga. Something like that. Tiada boleh disebutkan. Ubat yang common warna pink tu. Orang kata tak elok kan. Macam mana dilema wanita? Kita sakit kan, tapi kerja sebab tu wanita sekarang dulu tak apalah kan. Sebab tu kita rasa benda tu tak normal sebenarnya. Maka kita punya mesej, kalau orang tu bergantung pada ubat tahan sakit semata-mata, perlulah dapatkan rawatan dengan kita. Sebab sepatutnya you tak sakit. Kalau Panadol 1-2 tu boleh tahan lagi lah kan. Cuma orang kata side effect betul. Tapi kalau dah macam mengganggu pekerjaan, setakat 1-2 kali makan tu boleh acceptable. Sebab risiko dia hatilah kalau kerosakan. Jika kesakitan ini berlaku kepada wanita yang belum berkahwin, adakah ia merupakan satu tanda bahawa mereka akan mengalami masalah kesihatan peranakan ataupun yang tak normal. Yang tak normal. Okey, kalau kita anak ataupun sebagainya. Kalau dia datang kita check tu, contoh tadi kita cakap pasal cyst kan. Ada juga yang ada fibroid. So kalau fibroid tak kahwin lagi, takkan kita nak buang rahim dia tu kan. Kena buat pembedahan juga untuk mengeluarkan fibroid tu, tengok dia punya sakit tu bertambah baik ataupun tak. Tapi kat Malaysia macam mana kalau setakat ni lah kes-kes yang doktor pernah rawati? Macam mana kat Malaysia ni selalunya senggugut tu dia banyak fibroid ke, endometriosis ke? Macam mana kita nak tahu peratusan wanita di Malaysia ni selalunya kena penyakit macam mana? Okey, kita tengok umur lah katakan. Macam kalau orang yang macam early 30s macam tu kan, dia tak kahwin lagi. Mungkin dalam 10% ke endometriosis, dalam 20% macam tu ke fibroid ni lebih kurang sahajalah. Sebab kita kan tengok orang yang dah refer kat kita terus kan. Kalau kita cakap pasal GP ke tu, mungkin cerita dia percentage lebih lain lah. So nak tak nak, kalau dia orang ada simptom, memang kita kena bagi rawatan lah. Genetik tak doktor senggugut? Genetik dari segi senggugut tu mungkin tak. Tapi kalau orang fibroid ke, fibroid tu genetik, so dia akan menyebabkan senggugut tu lah? Boleh. I see. Okey. Senggugut itself bukan genetik lah. Bagaimana pula wanita yang menghampiri menopause? Adakah akan berlaku juga kesakitan tersebut? Boleh. Atau mereka sudah pun ramai anak atau ramai anak yang besar? Saya setuju dengan itu. Sebab ni kita tengah cakap pasal orang muda kan. Tapi orang yang menghampiri menopause pun, sebab bila rahim tu kecut kembang dengan mengandung kan. Kita punya sel dalam rahim yang kita panggil endometrium tu, dia boleh masuk dalam otot tu. Lalas rahim tu akan kembang dan sakit. Walaupun dah menopause? Belum menopause. Dia lepas beranak banyak-banyak. So bila setiap kali beranak tu rahim tu kembang kecut, dinding rahim tu masuk dalam otot rahim tu. Bila setiap kali period bawah berdarah, yang dalam rahim dinding tu pun berdarah.
Pengalaman doktor, pernah handle kes-kes yang ekstra yang doktor rasa nak share kat sini sekarang yang lebih teruk ke apa? Itu kalau yang ini pengalaman yang paling ekstrim, saya takut nanti orang takut pula kan. Tapi ada juga orang yang memang endometriosis. Kita buat operation tu, kita kononnya kita bakar yang kita nampak yang halus-halus, tak improve juga. So last buat operation buang rahim, tapi masalahnya dia macam komplikasi lah, sampai usus ada masalah bocor ke semua tu memang komplikasi teruk-teruk lah. Ni kalau nak cerita yang menakutkan. Yang tak menakutkan biasanya kalau kita dah contoh 40-an rahim bengkak, kita panggil adenomyosis tadi tu, kalau kita buat operation dia lega. Tu memang benda yang kita aim untuk patient lah. Cuma challenge je kalau orang yang muda. Kan takkan kita 35 rahim sakit perut tu guling-guling kita kata kita nak operate buang rahim. Sian orang kan. Maka ada alternatif lain lah. Contoh ubat-ubat yang kita tak boleh disebutkan. Contoh. Okay. Itu antara alternatif lah untuk kita kongsikan kan. Kalau doktor boleh kongsikan juga pada pagi ini kan. Senggugut ni ada rawatan kat rumah yang kata kan. Ada yang kata letak air panas lah atau macam-macam tips lah. Orang kata traditional tips kan. Membantu ke tak sebenarnya untuk mengurangkan kesakitan itu? Orang kata not effectively tapi sementara lah kan, kita kat rumah ke apa kadang tak boleh nak bangun. Adakah ini membantu ataupun ada cadangan lain daripada dia? Kalau kita fikirkan benda yang bengkak kan, kalau kita kan macam bengkak apa kita buat, kita tuam makin panas kan. Sebenarnya kalau sesuatu tu bengkak, kita tak, kalau kita letak benda panas makin darah datang semakin rasa sakit sebenarnya. So kalau letak air sejuk ke mungkin membantulah. Tapi tak adalah nak kata orang suruh letak ais ke apa. Biasanya orang akan letak tuam panas, betul? Betul lah biasa kan. Mungkin sebenarnya distraction tu daripada sakit yang bawah tu, kita rasa lega kat atas ni. Dia akan rasa hilang sikitlah sakit tu sebenarnya. So dia mainan mental je lah sebenarnya. Gitu. Permainan sakit ni kan, kalau kita rasa kita buat sesuatu, kita kata okey aku sedang menghadapi sakit ni dengan cara merawatnya. Okey, sepatutnya kalau ikut sebetulnya letak ais lah sebab bila dah bengkak. Betul, tapi saya setakat ni seorang selalu kata tuam air panas. Tuam air panas kan? Kalau bengkak tak contoh. Tak boleh sapu minyak panas ke? I think orang yang bila ada rasa something yang melegakan, kalau kita letak yang macam mentol tu pun macam rasa sedap juga kan. Vicks ke apa kan, anything lah yang akan distract kita daripada sakit tu. Dia takkan ada kesan klinikal yang lain lah. Dia kalau superficial dekat permukaan saja, insya-Allah tak ada kesan sampingan lah. Kecuali kalau kita bagi steroid ke apa. Mungkin sedikit kata-kata akhir daripada doktor sendiri untuk menyampaikan pesanan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia tentang kesedaran senggugut ini. Silakan doktor. Okey, apa yang kita nak tujukan hari ini, kalau kita period sakit teruk tu, mohonlah berjumpa dengan pakar. Sebab kalau kita biarkan lama-lama, contoh yang endometriosis yang peringkat awal tu, dia boleh membesar dan jadi yang macam bengkak yang kita tengok tu lah. Bila dia dah bengkak macam tu, nak settle dengan operation ke, nak bagi ubat ke, dia punya komplikasi dia tu agak tinggi lah. Dia akan mengurangkan risiko ataupun peluang untuk hamil. Takkan kita nak biarkan begitu saja kan. Okey, baik, terima kasih kepada Dr. Nur Azura bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan penyakit sengkugut. Jadi jangan ambil ringannya untuk wanita di luar sana. Laki pun kena ambil tahu juga kan, yang mana tak kahwin ni kan, ada isteri kan, kena yang dah kahwin. Soal kesihatan ni biar kita tahu semua benda supaya nanti apa saja yang berlaku di sekeliling kita, kita faham apa yang berlaku pada rakan dan juga keluarga kita. Terima kasih banyak doktor. InsyaAllah ada rezeki nanti kita akan panjangkan lagi lah yang berkaitan dengan sakit puan ini. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang menonton Selamat Pagi Malaysia awal jam 8 pagi tadi. Jadi banyak yang telah kami kongsikan kepada anda. Seperti biasa saya pesan kepada anda, apa yang baik kami sampaikan kepada anda, ambil, simpan dan juga sentiasa amalkan. Terutamanya apabila kita berhadapan dengan monsun timur laut di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang sekarang sedang hujan, sentiasa berwaspada. Okey, terus ikuti Sahabat RTM dan juga TV1 selepasnya. Ada banyak perkongsian menarik yang kami akan bawakan untuk anda. Saya Syuhada Arifin. Saya Ridha Mustafa. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa besok. Masih di bawah langit yang sama, tetap merenung bulan yang sama, walau menatap langit yang lama, namun kita tak lagi berdua. Masih berharap aku, kau cinta tetap membawa